Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah Kuching Sarawak. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Selamat petang, Waalaikumsalam cikgu. Okey, terima kasih semua. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Alhamdulillah. Okey, kat sini ada cikgu-cikgu lain ke semua pelajar je ni? Semua pelajar cikgu. Semua pelajar. Okey, alright. Kalau macam tu cikgu teruskanlah pelajar-pelajar Okey, terima kasih kepada pelajar-pelajar dan juga kepada pihak sekolah lah kerana menjemput saya untuk bimbing bersama-sama dengan pelajar, berkongsi sama-sama dengan pelajar. Okey, untuk persiapan SPM 2021 yang akan berjalan pada tahun hadapan. Okey, jadi pelajar-pelajar sekarang online ke Sarawak, Kuching di Pasar 4 ke Pasar 3 Setiga cikgu. Pasar 3. Pasar 3 sekolah bergilir lah. Ya. Okey, alright. Jadi pelajar-pelajar ni Turun semua cikgu. oh semua terus lah. 8 bulan. Okey, pelajar di asrama ke pelajar di rumah? Berdua cikgu. Oh, ada asrama, ada yang di rumah je. Okey, alright lah. Sebab cikgu pertama kali okey dijemput oleh kolej. Jadi cikgu akan ni lah, cikgu pun tak tahu latar belakang kolej ni mana. Okey, jadi yang cikgu tahu sekarang dekat ni ada pelajar ada lebih kurang ada 15. Setakat ni ada berapa ni? Ada 14. Ada 14 orang, seorang lagi belum ada lah. Tak apalah, tak apa. Okey, jadi pelajar seterusnya pelajar semua dah dibekalkan modul. Ada tak modul kat tangan pelajar tu? Ada. Ada cikgu. Ada Okey, jadi pelajar kalau ada modul senang sikit lah. Jadi cikgu akan teruskan satu persatu. Okey, boleh kita mula? Boleh. Boleh Okey, alright. Boleh, Jadi cikgu. yang ini cikgu akan rekod dan cikgu akan masuk ke YouTube. Tapi YouTube bukan semua tau boleh tengok. Hanya pelajar-pelajar kolej saja yang boleh tengok. Okey, cikgu buat unlist saja. Jadi pelajar 15 orang pelajar daripada kolej saja yang akan boleh review video yang inilah. Recording. Okey. Jadi untuk bulan untuk kelas hari ini adalah kelas untuk bulan lepas. Bulan lepas. Tapi cikgu sebabkan kelewatan modul, jadi bulan ini akan ada 2 kali lah. Awal dengan akhir bulan. Okey, jadi pelajar semua cikgu akan lihat di sini. Okey, jadi cikgu akan share screen. Okey, pelajar-pelajar yang gunakan handphone, pelajar gunakan handphone boleh pin ya screen yang cikgu share. Okey, pelajar-pelajar yang gunakan komputer ataupun laptop, gunakan komputer, laptop ataupun tab, gunakan screen yang besar, pelajar boleh pin yang ada gambar cikgu di bawah tu, gambar cikgu sebelah kanan. Okey, jadi pelajar lihat di situlah, ikut kepada pelajar. Okey, jadi pelajar saya ni yang 15 orang ni sekali lalu lah kalau saya nak tengok ni, cikgu tak boleh ingat nama tak ada kepada saya. Tapi cikgu tengoklah sini ada Aida, Sakira, Aisyah, Samina, Alexandro, Dayang Nadia, Fatin Iwani, Povivia, Jessie, betul? Okey. Muhammad Aizat, Muhammad Arif, Nadia Suraya, Nur Ain Nabila, Nur Fitri, lagi Nur Maisarah, Wilma, dengan Yuriko Janzen. Betul okey, alright. Okey, alright. Jadi pelajar cikgu teruskan hari ini. Jadi pelajar sebagai mukadimah pastikan pelajar sepanjang bengkel hari ini, cikgu panggil bengkel lah. Ini sebagai pecutan lah, pecutan SPM. Okey, jadi pelajar lihat, okey, cikgu sebenarnya ada 2 buku. Buku pertama yang cikgu bagi ke awak tu, berteraskan penyata kewangan. Okey, buku 2 meliputi topik-topik yang kecil. Ini je topik yang kita belajar ni, buku 1 ni modul yang besar. Okey, yang modul yang buku 2 nanti dia ada topik-topik sub topik yang kecil. Tapi yang ini sangat penting. Okey, sepanjang bengkel pastikan pelajar semua ceria jangan rasa tertekan pula banyaknya cikgu nak kena belajar. Tak, cikgu belajar secara santai, jangan risau. Macam mana pun walaupun cikgu awak kata ada 4 sesi ke 5 sesi, yang penting cikgu mesti nak habiskan dan cikgu mesti bantu awak sampai awak SPM. Alright? Okey, lepas tu belajar kalau mengantuk ke apa, belajar sediakan air lah. Saya rasa tak sempat mengantuk ni.
Sebab kita akan buat seterusnya. Cikgu terang buat. Kita terang buat. Okey, alright. Okey, lepas tu pelajar-pelajar jangan lupa pelajar jangan rasa malulah. Pelajar mesti sentiasa positif. Depan saya percayalah pelajar-pelajar college. Biasa panggil apa sekolah awak, singkatan sekolah awak dipanggil apa biasa? Kolej Sabilah cikgu. College. Boleh tak cikgu panggil college je? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Kalau di Semenanjung ni, kalau sekolah yang nama start college, kita akan panggil college. Okey, alright. Jadi boleh Okey. Jadi sentiasa positif pelajar, insyaAllah. Jangan macam ada majlis kematian pula. Semua senyap je. Saya harapkan tak terjadilah kepada pelajar-pelajar kolej semua jangan rasa diam je. Semua bertafakur. Okey. Alright. Jadi pelajar, kita nak belajar topik apa sebenarnya? Okey pelajar. Yang pertama pelajar, konsep dia. Kita mesti nak pandai penyata kewangan dulu. Penyata kewangan adalah pelarasan, penyata kewangan adalah ibu segala perekonan. Ibu segala perekonan. Pelarasan penyata kewangan semua ada dalam buku satu. Jadi pelajar, dia kalau ikutkan pelajar dia ada 11 topik dan 15 topik pelajar. Banyak pelajar. Melengkawi 73%. Pelajar kalau pelajar tengok analisis SPM daripada 2012 sampai 2020, pelajar milikan tunggal pelajar, penyata kewangan milikan tunggal banyak keluar. Walaupun dia tak wartakan, walaupun dia tak cakap, mesti keluar. Pelajar, tetapi pelajar, kita dah tengok trend mesti keluar. Milikan tunggal yang kita nak belajar yang pertama. Okey, lepas tu rekod tak lengkap, analisis pelajar kelab dengan perkongsian pun sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Semua markah besar. Keempat-empat ni kalau keluar pelajar, dia takkan keluar empat-empat. Paling minima dia akan keluar satu penyata kewangan. Ataupun belajar biasanya dia akan keluar dua. Tahun lepas saja dia tak keluar yang lain. Biasa dia buat penyata kewangan akan keluar dengan perkongsian. Penyata kewangan akan keluar dengan rekod tak lengkap analisis. Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Okey, topik empat topik ni sangat penting. Yang kita akan nak pelajari. Okey, pelajar-pelajar seperti dia pelajar tahu, SPM pelajar, SPM kita 80% adalah SPM, 20% adalah kerja khusus. Okey. Jadi pelajar-pelajar kerja khusus dah siap belum? Apa yang dah? Dah hantar dah? Alhamdulillah. Okey, bagus-bagus. Jadi pelajar-pelajar kalau pelajar hantar ikut aturan, saya yakinlah Cikgu Lorita mesti bawa pergi awak penuh. Paling sikit pun saya rasa dia bagi 19 kan. Janji awak buat. Markah pelajar sangat besar. Nanti markah nanti cikgu tunjukkan bagaimana pelajarnya kesan markah ada kerja khusus tak ada kerja khusus. Nanti cikgu tunjukkan. Okey, pelajar dengar suara cikgu jelas tak? Alhamdulillah. Okey, jelas Okey, alright. Kepada guru. Okey. Alright, jadi pelajar cikgu nak teruskan di sini. Ini tak payahlah cikgu tunjukkan. Ini cikgu skip dulu. Okey pelajar, ini konsep akaun sekali lalu. Pelajar semua pelajar kena tahu. Bahil ataupun abilih debit dengan kredit. Apa debit? Belanja dan aset. Apa the kredit? Hasil equity liability. Semua pelajar mesti kena tahu. Okey, jadi pelajar-pelajar dah tahu jelas. Okey pelajar, sekali lalu je cikgu nak testing, sekali lalu je. Okey pelajar, kalau sebut gaji. Belanja. Debit ke kredit? Debit ke kredit? Mesti debit sebab belanja. Betul. Okey pelajar, jualan. Hasil. Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, bagus. Okey, kalau angkutan masuk. Angkutan masuk, debit ke kredit? Debit. Debit ke kredit? Debit. Bagus, debit sebab dia belanja. Betul? Okey, kalau angkutan masuk debit, angkutan keluar? Kredit. Debit ke kredit? Angkutan masuk debit, angkutan keluar? Kredit. Kredit. Okey, bagus. Pelajar salah Jawapan dia apa? Debit. Debit. Dua-dua angkutan adalah belanja. Dua-dua angkutan belanja. Jadi kena hati-hati. Okey, berikutnya. Okey, ni cikgu padam jap. Ada lagi cikgu nak buat sedikit pelajar yang agak-agak confuse kat sini. Iaitu lagi pelajar yang berikutnya ialah hutang lapuk. Debit atau kredit hutang lapuk? Kredit. Hutang lapuk. Kredit. Kredit. Hutang lapuk adalah debit. Kenapa dia debit? Sebab dia belanja. Betul? Okey, kalau hutang lapuk terpulih. Kredit. Kenapa kredit?
Kenapa kredit? Hasil. Bagus, hasil. Hasil. Okey, kalau soalan sebut hutang lapuk dihapuskan. Hutang lapuk dihapuskan. Debit ke kredit? Debit. Okey, hutang lapuk dihapuskan itu adalah hutang lapuk. Jadi pelajar kena hati hutang lapuk dihapuskan adalah hutang lapuk. Okey, berikutnya insurans. Debit ke kredit? Debit. Debit. Okey, bagus. Insurans debit. Bagus. Kalau disebut insurans atas belian. Debit atau kredit? Insurans debit. Insurans atas belian? Debit. Debit. Debit juga. Sama. Debit. Debit. Jadi pelajar kena tahu Okey, berikutnya ialah pulangan jualan. Pulangan jualan. Debit ke kredit? Debit. Kenapa dia debit? Bergu dengan jualan. Ya, bukan bergu. Kontra dengan jualan. Kontra dengan jualan. Jadi kena hati kat situ Okey, alright. Okey, baguslah. Okey, pelajar. Jadi pelajar sekali lalu pelajar dah tahu konsep ni belanja hasil aset liability equity pelajar mesti kena tahu. Okey, pelajar dekat sini pelajar. Ada tak cikgu bekalkan nota ni? Ada tak? Cuba pelajar tengok ada tak? Ada. Ada Ada. Okey, jadi pelajar tengok sekali dulu. Okey. Yang ini cikgu pecahkan belanja, cikgu pecahkan kepada dua. Kenapa cikgu pecahkan kepada dua? Sebab belanja ni, cikgu pecahkan belanja belian ni dimasukkan dalam perdagangan. Belanja lain-lain akan masuk dalam untung rugi. Okey, perdagangan dan untung rugi. Jadi pelajar dua-dua belanja ada dekat perdagangan, ada dekat untung rugi. Jadi pelajar kena ingat. Okey pelajar. Sekali lalu pelajar, sekali lalu. Antara belanja dengan belanja dalam perdagangan, akaun perdagangan dengan belanja dalam akaun untung rugi ada beberapa persamaan. Ada tak nampak? Perkataan dia sama. Apa dia? Tolong cikgu. Ada 3 rasanya. 3 ke 2? Cuba tengok. Angkutan lagi. Insurans. Insurans lagi. Upah. Okey, alright. Okey, jadi pelajar kalau ikutkan, okey, pelajar boleh masukkan kat sini. Okey, ada 2 je kan? Ada 2. Okey, belanja belian dengan belanja lain, dua-dua ni belanja. Dua-dua debit. Apa beza belanja belian dengan belanja lain? Belanja belian adalah masuk dalam akaun perdagangan, belanja lain akan masuk dalam akaun untung rugi. Okey, jadi pelajar lihat kat situ, apa yang sama tadi? Yang pertama ialah insurans. Okey, dalam perdagangan pun ada insurans, dalam belanja lain pun ada insurans. Cuma dalam perdagangan dipanggil insurans atas belian. Manakala dalam belanja lain-lain, dalam akaun untung rugi, insurans dipanggil sebagai insurans saja. Right? Okey, yang kedua angkutan. Dua-dua ada, dalam perdagangan ada, dalam untung rugi pun ada. Jadi dalam perdagangan angkutan dipanggil apa? Angkutan atas belian ataupun dikenali sebagai angkutan masuk. Dalam belanja akaun untung rugi dipanggil apa? Angkutan keluar. Jadi jangan keliru. Jangan keliru. Dua-dua angkutan, dua-dua belanja. Dua-dua debit. Cuma satu masuk perdagangan, satu masuk untung rugi. Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Alright. Kedua, berikutnya. Berikutnya, antara hasil. Okey, hasil mesti kredit. Okey, hasil pun cikgu pecah 2. Satu hasil jualan, satu hasil lain-lain. Hasil jualan masuk dalam perdagangan, hasil lain-lain akan masuk untung rugi. Okey, sekarang tak ada persamaan. Antara hasil perdagangan dengan hasil untung rugi tak ada persamaan. Sekarang yang ada persamaan apa? Antara belanja dengan hasil. Antara belanja dan hasil. Okey, apa butiran yang seakan-akan sama? Ada banyak kat situ. Apa dia? Sebut. Apa dia? Yang seakan-akan sama. Belanja ada, hasil pun ada. Apa dia? Sewa. Lagi? Sewa lagi. Faedah. Lagi. Sebut lagi. Ada banyak. Apa dia? Okey, grup yang pertama tadi yang pelajar sebut ialah sewa, faedah, komisen. Dalam belanja pun ada, dalam hasil pun ada. Okey, bagaimana pelajar nak bezakan antara belanja dengan hasil? Belanja adalah debit. Hasil adalah apa? Kredit. Itu je. Pelajar tahu. Okey, bagus. Okey, jadi dalam belanja, sewa, faedah, komisen dipanggil apa? Sewa dibayar, faedah dibayar, komisen dibayar. Mesti kena jelas. Okey, manakala hasil dipanggil apa? Sewa diterima, faedah diterima, komisen diterima. Okey, kalau diskaun? Pelajar, hutang. Okey, berikutnya kedua ialah hutang lapuk. Hutang lapuk ada tak dalam belanja? Ada, hutang lapuk dalam belanja. Tadi cikgu dah soal kan? Kalau dalam hasil dipanggil apa? Hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. Okey, dan last kali pelajar ada satu lagi. Apa dia? Yang cikgu sebut tadi, diskaun. Diskaun, cikgu tak masukkan dekat sini. Kat atas, cikgu tak masukkan. Kenapa tak masuk atas? Sebab dalam belanja, dia tak panggil dibayar. Dipanggil apa pelajar? Dalam belanja. Diskaun.
Diberi. Yes, diberi. Jadi pelajar kena tahu. Ni cikgu nak betulkan tune je. Pelajar minta maaf lah. Bukan cikgu anggap awak tak tahu. Awak tahu. Cuma cikgu nak betulkan tune. Okay, ramai pelajar ingat diskaun ni diskaun dibayar. Jadi kena tahu. Ini sipir account mesti pelajar kena tahu. Kalau pelajar pandai sipir account, pelajar senang nak belajar. Okay, alright. Seterusnya. Okay, pelajar. Lepas tu pelajar cikgu lakarkan tadi ada situ ada asset, ada liability, ada equity. Okay, semua asset, liability, equity akan masuk dalam PKK. Okay, antara asset dengan liability beza dia apa? Beza asset adalah debit, liability adalah apa? Kredit. Okay, dalam asset dan liability pun ada dua butiran yang sama. Apa dia? Tolong cikgu. Bank. Yes, bagus. Bank. Okay, bank. Dalam asset dipanggil bank. Dalam liability dipanggil apa? Bank overdraft. Overdraft. Betul? Bank overdraft. Okay, mana skala asset dan liability satu lagi. Ada perkataan seakan-akan sama. Apa dia? Account belum. Bagus. Account belum. Dalam asset dipanggil account belum terima. Dalam liability dipanggil apa? Account belum bayar. Okay, jelas ni? Jelas cikgu. Jelas Okay, clear. Itu asas. Jadi pelajar kalau sebut soalan sebut belian dan jualan, belian debit, jualan kredit. Sebut sewa komisen faedah, debit mesti dibayar, kalau kredit mesti diterima. Kalau akaun belum terima, akaun belum bayar, akaun belum terima, ABT mesti debit, ABB mesti kredit. Dan last sekali bank, kalau debit adalah bank, kalau kredit adalah dipanggil sebagai bank overdraft. Okay, ini konsep yang kita belajar tadi. Berikutnya pelajar kena tahu kontra. Apa tu kontra? Akaun yang mengurangkan induk. Akaun yang akan mengurangkan belanja, hasil, aset, liability, equity. Apa dia? Okay, yang pertama pelajar belian. Belian mesti debit sebab dia belanja. Apa yang akan mengurangkan belian? Pulangan belian. Bagus. Ya, pelajar ni sekali lalu je. Okey, jadi sebut pulangan belian adalah mesti kredit, tak boleh debit. Kenapa? Sebab dia kontra dengan belian. Bukan bergu tau, dia kontra dengan belian. Itu jawapan. Right? Okey, berikutnya sebab tu dalam perdagangan belian tolak dengan pulangan belian. Okey. Right, berikutnya jualan. Jualan mesti kredit sebab dia hasil. Okey, apa kontra dengan dia? Pulangan jualan. Sebab tu pulangan jualan mesti debit. Kenapa? Sebab dia kontra dengan jualan. Jadi pelajar kena tahu. Alright, jadi jualan sebab tu dalam perdagangan jualan tolak pulangan jualan. Okey, berikutnya. Apa dia? Perabot. Perabot, aset kenderaan, alatan pejabat, semua aset bukan semasa. Pelajar apa yang mengurangkan perabot adalah susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul mesti kredit. Sebab dia kontra. Jadi pelajar sebab tu pelajar dalam ABS tak boleh lah. Kita akan buat kat sini lah. Kita akan buat kos tolak dengan apa? Susut nilai terkumpul. Betul? Kita gunakan konsep. Okey, berikutnya ialah apa? Akaun belum terima. Mesti debit. Sebab apa? Peruntukan nota ragu akan mengurangkan ABT. Okey, jadi peruntukan nota ragu, ABT tolak dengan peruntukan nota ragu. Jangan lupa. Okey, dan last sekali, apa dia? Modal. Modal mesti kredit sebab dia equity milik. Apa dia akan mengurangkan modal? Ambilan. Ambilan mesti debit. Ambilan tak boleh tak boleh. Jangan sebut ambilan itu adalah equity milik. Bukan. Ambilan adalah kontra dengan modal. Itu jawapannya. Jadi, sebab tu dalam equity milik, ambilan akan bertanda negatif. Dia buat apa? Mengurangkan. Okey, pelajar. Sekali lalu. Okey, selesai. Okey, pelajar. Yang pertama ni, pelajar. Cikgu harap pelajar semua dah hafal formula lah. Kalau ikutkan modul cikgu, cikgu dah bekalkan awak apa tu yang pertama tu. Okey, latihan tadi. Lepas tu cikgu dah bagi formula penyata kewangan, akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga PKK. Dan juga cikgu bagi nota ringkas. Tentang apa nota ringkas tu? Tentang pelarasan penyata kewangan. Pelajar boleh tengok sekali dulu. Okey pelajar. Jadi pelajar, cikgu nak fokus. Sekejap Okey, sekejap. Cikgu tengok jam. Cikgu tengok salah slide ni. Okey, jadi pelajar hari ini pelajar format dah ingat tak? Perdagangan, untung rugi, PKK dah ingat tak format? InsyaAllah. Boleh Pelajar yang lain boleh tak?
bukan pelarasan, format je, format. Boleh ingat tak format? Akaun perdagangan, jualan, tolak pulangan jualan. Ingat. Boleh? Okey, bagus. Okey, jadi pelajar kalau dah boleh, pelajar jadi pelajar, jadi dah boleh, pelajar-pelajar boleh lihat nota saya tu. Okey, nota saya tu memang saya buat special untuk pelajar-pelajar bengkel dengan saya. Okey, jadi pelajar-pelajar, cikgu clearkan ni. Okey, dekat nota ni adalah nota ringkas. Nota ringkas tentang apa? Nota ringkas tentang pelarasan penyata kewangan. Masalah dia, kita sekarang ni, kita kena skor dekat pelarasan. Kenapa pelajar? Untuk penyata kewangan. Cikgu terangkan sikit lah. Okey, untuk penyata kewangan, markah dia berapa? Berapa perdagangan, untung rugi dan PKK? Berapa markah dia? Pelajar tahu tak markah dia? Berapa markah? 25. 25 markah. Betul, 25 markah. Daripada 25 markah pelajar, markah dia terletak dekat mana? Markah dia pelajar 20 markah terletak dekat maklumat tambahan. Terletak dekat mana? Maklumat tambahan. Maklumat tambahan ada apa? Biasanya ada apa? Kita pasal apa? Pelarasan-pelarasan. Biasa ada berapa pelarasan? Ada 10 pelarasan. Okey, semua pelarasan mesti rekod berapa kali? Mesti rekod berapa kali? 2 kali. Jadi kali 2 kali rekod. 2 kali rekod pelajar dapat berapa? 20. Kat sini dapat 20 markah. Satu maklumat teman pelajar kena rekod 2 kali. Jadi 20 rekod 20 markah. Okey, 5 lagi rekod. 5 markah lagi. Apa lagi 5 markah? 5 markah ialah markah percuma. Percuma. Iaitu apa? Own figure. Pelajar dapat jawapan tak sama dengan skema pun pelajar dapat markah. Okey, apa butiran-butiran dia? Okey, yang pertama ialah kos jualan. Kos jualan pelajar dapat markah. Walaupun nilai pelajar tak sama. Okey, yang kedua apa dia? Untung kasar. Untung kasar. Pelajar pun boleh dapat jawapan sama sekiranya tak sama dengan jawapan skema. Biasa ini yang cikgu cerita ni untuk SPM ni. Kadang-kadang dari segi penandaan di sekolah, cikgu-cikgu tak guna pakai yang ini. Jadi cikgu tanda, cikgu nak jawapan tepat je. Tapi biasa macam itulah. Termasuk saya jugalah. Kalau saya dekat sekolah pun, saya akan buat apa? Bagi markah pada tepat je lah. Ini untuk SPM. Untuk SPM. Okey, berikutnya yang ketiga ialah apa? Untung bersih. Okey, untung bersih. Yang kelima apa dia? Yang keempat, apa dia yang keempat? Modal kerja. Modal kerja. Dalam PKK ada modal kerja. Yang kelima apa dia? Modal akhir. Okey, ini yang biasa dia bagi. Ini yang biasa dia bagi 5 ni. Okey, kadang-kadang ada tambahan. Kadang-kadang kat atas ni maklumat tambahan tak cukup. Dia tak bagi 10, dia bagi 8. Jadi dia akan bagi tambah lagi. Apa lagi? Jumlah aset. Jumlah aset akan dapat markah. Okey, dan berikutnya apa lagi? Jumlah liability pun dapat markah. Ini antara own figure markah cuma. Jadi pelajar, sekarang pelajar kena skor mana? Pelajar, markah cuma kita tak risau. Kita buat sampai habis mesti kita dapat. Yang kita risau ialah maklumat teman. Maklumat teman. Okey, ada pelajar buat boleh, tapi pelajar dia buat lambat. Macam pelajar saya, mula-mula pelajar saya biarkan je pelajar buat, yang penting dia faham pelajaran, tapi pelajar bila dia buat teknikal dia lambat. Dia buat sangat lambat. Kenapa dia buat sangat lambat pelajar? Sebab dia banyak conteng soalan. Sebab tu pelajar nanti dengan saya ni pelajar, lepas tu saya buat apa konsep yang saya gunakan, buat tapak. Semua pelajar-pelajar nanti, pelajar kena cari 2 helai. Okey pelajar, sekejap cikgu lukiskan dulu. Sekejap kita lalu sekejap. Ini contoh 2 helai. Ada kuning pula. Sekejap, cikgu tukar sekejap. Okey. Jadi pelajar, okey. Jadi biasa pelajar anak murid cikgu boleh buat dalam masa setengah jam je. Setengah jam boleh settle lah yang kewangan ni. Walaupun ada 10 maklumat tambahan. Jadi macam mana cikgu ajar pelajar? Okey. Pelajar dia gunakan 2 helai kertas. 2 helai. Bukan 1 helai guna depan belakang tak. Dia guna 2 keping. 2 helai. 2 helai kertas. Helai pertama, helai yang kedua. Okey, apa dia buat? Dia akan buat tapak. Dia dah tahu dah soalan akaun perdagangan untung rugi PKK mesti keluar. Jadi dia buat tapak. Terus tulis. Dia tulis apa? Terus tajuk akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, cikgu tulis sekali dulu. Pelajar tengok je. Pelajar tengok dulu. Okey, pelajar kena bantu cikgu lah. Okey, biasa kita ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Pelajar akan garis lah. Ada garis bawah-bawah. Okey, ini cikgu tak tunjuk garis lah. Okey, biar dulu. RM dia ada buat 3 kolom. Okey.
3 kolom kat sini pelajar. First dia akan buat apa dengan apa? Bermula apa? Dia terus tulis. Dia dah tahu dah. Butiran ni mesti ada. Jualan. Betul? Jualan. Okey, lepas jualan apa pelajar? Lepas jualan tolak apa? Ulangan jualan. Ulangan jualan. Dapat jualan bersih. Dia tulis je siap-siap. Dia tulis je siap-siap. Tak nak pening-pening. Okey, lepas tu selang sebaris. Okey, perdagangan. Ada apa? Tolak dengan kos jualan. Tapi tulis penuh Ini cikgu tulis ringkas je. Okey, apa dia? Bermula dengan apa? Inventory awal. Inventory awal. Okey, inventory awal. Lepas tu apa? Belian. Tolak dengan apa? Pulangan belian. Dapat apa? Belian bersih. Okey, lepas tu tambah. Tambah apa? Ingat lagi tak? Audi, okey. Audi ada 4 tapi tak perlu buat 4. Buat 2 cukup. Buat 2 pun dah cukup. Okey, terus dapat apa? Terus dapat kos belian. Dapat apa? Kos belian. Terus dapat kos belian. Lepas tu dapat apa? Kos. Apa lepas kos belian? Kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Kos barang dijual. Tolak dengan apa? Inventory akhir. Yes, inventory akhir. Dapat apa? Kos jualan. Kos jualan dan last sekali ialah untung kasar. Okey, sampai sini full stop. Ini susunan yang biasa pelajar-pelajar saya buat wajib. Dia buat. Okey, lepas tu dah selang, sebaris, terus tambah apa? Hasil, tambah hasil. Okey, hasil. Okey, hasil tak tahu lagi sebab belum baca maklumat teman, belum baca soalan secara detail. Terus dia selang 5 saja. Dia tak nak cerita dah. Terus selang 5, lepas tu terus buat apa? Tolak belanja. Okey, belanja ada banyak. Biasa belanja memang ada lebih daripada 5. Tapi kalau tak muat macam mana? Tak muat dia akan pusing dekat kertas belakang. Dia akan pusing dekat kertas belakang. Sebab kita pakai 2 helai kan? Okey, belanja buat kat kertas belakang. Okey, kalau belakang tak guna potong saja. Okey. Slash je. Okey. Habis untuk perdagangan dan untuk pergi. Lepas tu buat apa pula? PKK. Sebut je PKK ada apa yang pertama? Okey, pun sama. Pelajar-pelajar buat 3 kolom ke 4 kolom? Biasa PKK. 3. Pelajar saya pun buat 3. Okey, jadi pelajar yang berikutnya apa ni? Yang ada dalam grup yang pertama apa? Ada PKK, ABS. Aset bukan semasa. Betul? Aset bukan semasa. Okey, jadi nak selang apa? Selang je 5. Tak payah pening-pening. Semua 5. Okey, lepas tu nak buat apa? ABS. AS. Okay, AS pelajar terus masukkan. Apa butiran wajib? Inventory akhir. Mesti ada. Okay, lepas tu ada apa? Akaun belum terima. Okay, lepas tu sebut akaun belum terima. Apa kontra bagi BT? Peruntukan nota ragu. Dia tulis je siap-siap. Okay, yang lain dia bank belum tentu ada dekat AS. Kadang-kadang kalau bank overdraft dia jadi LS. Betul? Okay, jadi yang ini apa nak buat? Cikgu selang je 5. Okay, selang 5 terus tolak apa? Liability semasa. Liability semasa ada apa butiran yang wajib pada sini? Akaun belum bayar. Itu dia. Betul. Okey, terus selang apa? Selang 5. Selang 5 nak buat apa? Equity pemilik. Equity milik boleh terus tulis. Apa dia terus tulis? Modal awal tambah dengan apa? Untung bersih. Selang sebaris, tolak dengan ambilan, dapat apa? Modal akhir. Ini tulis je siap-siap. Okay, dan last sekali LBS. Kalau LBS muat, tulis. Kalau LBS tak muat, buat dekat belakang. Okay, selesai. Okay. Kenapa cikgu buat macam ni? Pelajar, kita akan rekod pelajar semua pelarasan. Tadi cikgu cakap, rekod berapa kali? Mesti rekod 2 kali. Okay, pelarasan yang pertama pelajar. Biasanya pelarasan apa pertama? Ya, setiap soalan penyata kewangan, apa soalan yang pertama? Maklumat teman. Inventory akhir. Yes, inventory akhir. Jadi masukkan. Kalau dia kata inventory akhir, terus masukkan 1 inventory akhir. Kedua inventory akhir dia letak sini. Dah dapat berapa markah? 2 markah. 1 markah, 1 markah, 2 markah. Nampak tak? Okey, kalau cerita susut nilai masuk mana? Susut nilai akan masuk dalam belanja, susut nilai kenderaan, susut nilai perabot, masukkan. Sekali lagi susut nilai kat sini. Susut nilai terkumpul, masukkan. Jadi berapa markah? Pelajar dah 2 markah. 1 markah kat sini, 2 markah. Nampak tak? Senang saja. Berbanding dengan pelajar conteng soalan, nak rekod kat mana pelajar, itu yang jadi buat lambat. Jadi bila pelajar dah sediakan tapaknya ni, pelajar senang. Pelajar terus masuk. Okey, hari ini yang cikgu akan apply dalam latihan cikgu. Okey, dalam buku latihan cikgu ni, pelajar bukanlah terlampau asas. Pelajar dia kira soalan-soalan yang ada unsur-unsur kebat juga. Okey, jadi pelajar kita akan melalui satu persatu. Okey, boleh tak pelajar? Okey, faham tak? Ada nak tanya tak? Sekarang ada nak tanya? Faham. Ada nak tanya tak? Tak ada Okey, tak ada Okey. Okey, kalau tak ada pelajar, cikgu teruskan pelajar. Cikgu tunjukkan contoh. Lepas ni pelajar, cikgu akan buat satu-satu Okey, contoh dia pelajar tengok dulu slide cikgu, penerangan cikgu.
Okey, pelajar, pelarasan 5 ni pelajar yang asas. Jadi pelajar kena tahu. Yang pertama ialah inventory akhir. Okey, sebut je inventory akhir mesti rekod 2 kali. Kalau dia bagi contoh yang asas seperti ni, inventory pada 31 Disember 2019 ialah pada harga kos 9,000, pada kala harga pasaran 10,000. Ni contoh pelajar tengok dulu skrin. Okey, jadi mana nak ambil nilai yang paling rendah? Berapa ribu? 9,000, 1 markah. Terus dapat 2 markah. Right? Okey, kalau inventory seperti ini. Dia bagi barang A, barang B. Okey, berapa nilai yang paling rendah? Berapa nak ambil? Harga kos ke harga pasaran? Okey, mana nilai paling rendah? Tolong cikgu sekali lalu. Berapa nilai inventory akhir? Berapa dapat? 2,500. 2,500. 2,500 ke 3,500? 3,000. 3,000. 3,000 ke 3,500? 3,500. 3,500. Okey, 3,500. Okey, pelajar, jawapan dia 3,500. Jawapan dia adalah salah. Kenapa pelajar? Bila sebut inventory ni, kalau ada jenis-jenis barang, pelajar tak boleh buat macam tu. Pelajar tak boleh ikut harga kos, harga pasaran. Macam tu, tak boleh. Pelajar kena ikut jenis barang. Pelajar ikut barang. Barang A, mana yang paling rendah? Kos ke pasaran? Kos. Kita akan ambil kos. 10,000. Okey, 1,000. Okey, barang B, mana paling rendah? Pasaran. Jadi pelajar, berapa nilai dia? 3,000. Bagus. 3,000 yang akan rekod 2 kali. Okey, jadi inventory akhir, pelajar cikgu tak masukkan dalam dalam modul cikgu tu sebab dia asas lah, basic. Yang ini pun dah cukup dah. Okey, faham tak inventory akhir? Faham. Boleh Okey, yang kedua. Pelarasan yang kedua ialah cerita pasal belum bayar, belum terima. Terkurang. Belanja dengan hasil yang terkurang. Okey, belanja dengan hasil yang terkurang, konsep dia mesti tambah. Kenapa? Sebab kita nak rekodkan yang sebenar. Pelajar mesti tambah konsep dia. Jadi kalau belanja belum bayar, dia itu belanja dipanggil juga dikenali sebagai belanja belum atau terkurang bayar. Kalau hasil belum terima ialah hasil belum atau terkurang terima. Okey? Okey, jadi pelajar dalam nota cikgu dah terangkan kat sini. Okey, pelajar, apa konsep yang nota cikgu gunakan? ID tambah belum terima. Jadi sedang cerita pelajar, ID tambah dengan terkurang. ID tu apa ID? ID tu apa? Imbangan duga. Imbangan duga. Imbangan duga. Okey, kenapa imbangan duga? Apa maksud nombor dalam imbangan duga? Okey, pelajar, kalau dia kata gaji belum bayar, gaji ambil dalam imbangan duga. Sebab dalam imbangan duga itu adalah sudah bayar. Imbangan duga itu ialah apa? Sudah bayar. Tapi dia bayar tak cukup, terkurang, jadi kena tambah. Sebab tu dapat apa? Kita nak rekod yang sebenar. Kita nak dapat yang nak rekod dalam perdagangan untung rugi adalah yang sebenar. Jadi macam mana nak dapat sebenar? Mesti tambah yang terkurang. Jadi tambah terkurang, dapatlah yang sebenar. Okey? Itu konsep dia. Mesti kena tambah kalau terkurang. Kalau terlebih pula? Kalau terlebih, apa konsep dia? Tolak. Itu je lawan dia. Okey. Jadi pelajar, sekali lagi, pelajar nak masuk mana? AS ke LS? Pelajar kena ingat kotak ni. AS ke LS, pelajar mesti kena ingat kotak ni. Okey pelajar, dekat nota situ, dekat latihan nombor 1, pelajar cari ruang kat bawah. Cari ruang kat bawah tu. Latihan nombor 1 tu, pelajar buat kotak seperti ini yang cikgu buat. Okey, cikgu pelajar buat AS, LS. Buat kotak. Okay, freehand je. Tak payah kembali, freehand je. Cari buat tak payah besar-besar. Okey, belanja, atas ialah belanja, bawah ialah hasil. Atas ialah belanja, bawah ialah hasil. Okey, jadi pelajar, cikgu suka buat kat sini. Terlebih, terkurang, cikgu suka start dekat AS. AS, cikgu akan buat terlebih. Anak panah kata terlebih. Jadi yang lain apa nak buat? Terbalikkan. Jadi terlebih, terkurang. Terkurang, terlebih. Terlebih, terkurang. Terbalikkan. Okey, jadi pelajar kena faham konsep. Dalam AS, belanja bukan aset. Tapi pelajar, kalau belanja terlebih, itu adalah aset. Belanja terlebih dipanggil belanja apa? Prabayar. Belanja terkurang dipanggil apa? Belum bayar. Kalau hasil terkurang dipanggil apa? Belum terima. Hasil terlebih dipanggil apa? Belum terperoleh. Ini adalah singkatan dia. Okey? Alright. Okey pelajar, cikgu nak testing belajar sekejap. Kalau cikgu sebut insurans prabayar, AS ke LS? Insurans prabayar. AS. Okey, bagus. Kalau sewa belum terima, AS ke LS? Sewa belum terima. AS. Okey, bagus.
Kalau cikgu sebut komisen terlebih terima. Komisen terlebih terima. LS. Bagus. Okey, kalau cikgu sebutkan ialah gaji masih belum dibayar. LS, gaji itu belanja jadi belum bayar. Jadi pelajar kena faham konsep tu. Pelajar sekali lalulah cikgu terangkan. Okey pelajar. Jadi pelajar bila sebut belanja atau hasil pelajar, konsep dia ada dua bentuk soalan. Bentuk soalan dia apa? Bentuk soalan satu tersirat, satu tersurat. Satu direct, satu indirect. Jadi pelajar kena tahu. Okey, bagi soalan yang pertama ni, gaji belum bayar 200. Dalam maklumat paham belum bayar 200. Gaji dalam imbangan duga ini apa maksud? Sudah bayar. 1000. Jadi pelajar nak buat apa? Nak tambah ke nak tolak? Dalam belanja. Gaji adalah belanja. ID tambah belum bayar. Kenapa? Tambah. Sebab terkurang mesti tambah. Alright. Jadi berapa nilai dia? Gaji 1000 tambah 200. Berapa nilai dia? 1200. Okey, yang mana nak masuk AS, LS? 1000 ke 200 ke 1200? 200. Mesti ambil yang terkurang. Mesti ambil yang belum bayar. Berapa nilai dia? 200. Jadi nak masuk AS ke LS? Okey, gaji belanja ke hasil? Belanja. Jadi tengok masuk LS. Masuk LS nak tulis apa? Gaji belum bayar. Berapa belum bayar? 200. Okey, berikutnya. Gaji yang kedua. Gaji 1000. Okey, ini soalan indirect. Okey, dalam maklumat tambahan dia tak sebut pun berapa banyak terkurang, berapa banyak terlebih. Dia sebut sebulan 200. Kalau setahun berapa? 2400. 200 kali dengan 12. 2400. Okey, 2400 ini adalah yang sebenar. Tak ada terlebih pun, tak ada terkurang dekat sini. Jadi pelajar kena faham sendiri. Okey, kita dah bayar 1000. Yang sebenarnya mesti kena bayar 2400. Jadi pelajar terlebih ke terkurang? Terkurang. Berapa terkurang? Terkurang dipanggil sebagai belum bayar 1400. Yang mana nak rekod dua kali? Yang belum bayar. Yang belum bayar 1400. Bagus. Ini soalan indirect. Soalan direct. Jadi pelajar masuk dalam belanja nak tulis apa? Gaji 1000 ID tambah belum bayar. Jadi dapat apa? 2400. Yang nak rekod dua kali bukan 1000, bukan 2400, 1400. Berapa gaji belum bayar? Adalah 1400. Itu konsep. Boleh pelajar? Okey, kalau pelajar buat jalan kerja yang begini, pelajar nak buat 200 kali dengan 12. Ramai pelajar buat macam ni. Boleh tak? Boleh tak dapat 2400? Cikgu nak tanya, boleh tak? Boleh tak? 200 kali 12 dapat tak 2400? Dapat. Boleh juga. Tapi ramai pelajar-pelajar yang buat jalan kerja ini, dia betul dekat belanja, tapi dia salah dekat liability semasa. Kenapa salah? Sebab ramai pelajar akan rekod kat sini ialah 2400. Jadi pelajar kena hati-hatilah. Pelajar-pelajar yang selalu buat careless, dia akan terperangkap. Jadi pelajar kena hati-hati. Jadi pelajar yang dah biasa, dia dah tahu dah. Pelajar yang buat jalan kerja seperti yang cikgu tunjukkan yang awal ni, dia dah tahu dah. Yang belakang ni, yang belum bayar, yang rekod 2 kali. Okay? Alright. Berikutnya. Okay, komisen diterima 1000. Komisen belum terima 200. Okay, jadi pelajar direct. Jadi belum terima terus tambah. Tambah 200, 1200. Sekali lagi, masuk mana? AS ke LS? Hasil belum terima. AS, komisen belum terima. Berapa nilai dia? 200. Ini soalan direct. Indirect. Komisen diterima setahun 2500. Nak kali 12 lagi tak? Tak payah. Terus ambil. Okey, jadi terlebih ke terkurang? Kurang. Okey, kurang berapa? 1500. Jadi yang nak rekod 2 kali adalah 1500. Jadi pelajar terus masuk dalam hasil. Komisen diterima, ID tambah terkurang. ID 1000 tambah yang terkurang 1500. Jadi total berapa? 2500. Yang rekod 2 kali ialah apa? 1500 masuk mana? Hasil belum terima AS. Jadi masukkan 1500. Okey pelajar, jelas tak yang ni? Kita terangkan. Jelas. Okey. Jadi pelajar, bagaimana kalau terlebih? Terlebih tukar simbol je. Terlebih tukar simbol. Tadi yang cikgu terang semua terkurang. Kalau terlebih macam mana? Tolak. Tu je. Boleh tak faham? Boleh Okey, kalau dah boleh, kita terus buat latihan kita. Okey, keluarkan latihan tadi, kita buat sama-sama dengan cikgu sekali lalu. Pelajar. Yang cikgu bagi ni dah ada unsur-unsur kebat lah. Unsur kebat terus. Okey, jadi pelajar dia dah bagi tahu gaji 24,000, sewa 16,800, jualan, okey dia bagi jualan, komisen diterima, belian dengan duty atas belian. Okey, jadi pelajar setiap maklumat tambahan mesti rekod 2 kali, 2 kali. Alright, jadi pelajar terus buat dekat kertas jawapan ni. Cikgu dah bekalkan kertas jawapan, perdagangan dan untung rugi PKK. Okey, yang pertama, pelajar, yang pertama. Tolong cikgu. Okey, pendahuluan gaji bulan Januari 2019, 6,000 untuk membayar pekerja
dalam persiapan awal sekolah anak-anaknya. Okey, jadi maksudnya apa? Cerita dia apa? Butiran apa ni? Gaji. Bagus. Betul. Gaji apa? Prabaya. Dia dah bagi advance. Advance. Betul. Jadi rujuk sini. 24,000 apa maksudnya? Yang sudah dibayar. Sudah. Dia sudah bayar. Rupanya pelajar dalam yang sudah bayarnya, ada gaji untuk apa? Yang sudah advance. Terlebih bayar. Terlebih. Terlebih berapa? 6,000. 6,000. 6,000. Okey. Jadi, nak tambah ke nak tolak 6,000 ni? Tolak. Tolak. Okey. Pelajar. Bagus. Okey. Jadi, gaji terus masukkan dalam belanja. Nak tulis apa? Gaji. Okey. Berapa tadi? Apa konsep dia tadi? Jangan lupa konsep dia apa? ID. Konsep dia kat sini lah apa? Sebut dia. ID. ID. Kalau terlebih, kena tolak. Tolak terlebih. Betul? Kalau terkurang, tambah. Tambah. Tu kena tahu. Okay, alright. Kalau dalam AS, LS, apa konsep dia? Kena ingat kotak tadi. AS, LS. Boleh? Okay, jadi pelajar terusnya. Okay, berapa gaji? Cikgu tak ingat. Gaji 24,000, terlebih 6,000. Okay, 24,000. Jadi gaji ialah 24,000. Cikgu betulkan. Okay, pelajar boleh nampak skrin cikgu jelas tak? Jelas, Cik. Jelas Okey, tolak dengan 6,000. Kenapa tolak? Sebab dah advance. Terlebih. Bayar. Berapa nilai dia? Berapa dapat belanja? 18,000. 18,000. Bagus. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 6,000. Yes, 6,000. Okey, jadi gaji ni terlebih. Gaji terlebih nak masuk mana? AS ke LS? Gaji lah belanja. Belanja prabayar. AS. AS. Okey, masukkan AS. Tulis apa? Gaji prabayar. Okey, berapa nilai prabayar? Semua AS kotak nombor 2. Mesti kotak nombor 2, 6,000. Okey, jelas tak sekarang? Faham tak? Faham. Faham, Cikgu. Boleh Okey, selesai. Okey, kalau dah faham, cikgu pergi berikutnya. Kalau cikgu laju sangat, beritahu Cikgu laju beritahu. Okey. Cikgu tengok yang respon ni lajulah. Yang tak respon ni, cikgu takut tertinggal pula. Harapkan pelajar semua follow Okey, alright. Seterusnya. Yang kedua. Baca ayat ni. Cuma cikgu terus masuk unsur kebat dah sebab kita dah ulang kaji pantas ni. Okey, perniagaan telah menyewa satu lot kedai untuk menyimpan inventory dengan sewa bulanan 1,200. Kalau pelajar baca ayat ni, ialah butiran dia tentang apa? Sewa. Betul? Sewa dibayar. Sewa dibayar. Jadi pelajar kena tahu sewa. Okey. Jadi pelajar dia simpan bulanan dia 1,200. Bulanan. Bulanan maksudnya apa? Sebulan 1,200. Kalau setahun? 14,400. Okey, kali 15,000. Berapa nilai? 14,400. 400. Ini adalah apa ni? Ini adalah yang sebenar. Okey. Yang atas apa maksudnya? Yang sudah bayar. Okey, cukup tak yang dia bayar? Cukup terlebih ke terkurang? Lebih. Lebih. Terlebih. Okey, berapa terlebih? 2,400. 2,400. Jadi yang nak rekod 2 kali yang mana? 2,400. Okey, bagus. Okey, jadi teruskan Okey. Jadi terus masukkan dalam belanja. Sekejap Cikgu tengok sini sikit. Senang sikit cikgu nak tengok. Sekejap cikgu tengok soalan sekali Arung. Okey, jadi senang cikgu nak tengok soalan sebab cikgu nak terus ke bawah. Okey, jadi belanja nak tulis apa dalam belanja? Sewa. Boleh tulis sewa? Tak boleh. Pelajar mesti tulis sewa apa tadi dalam belanja? Sewa dibayar. Sewa dibayar. Okey, apa konsep dia? ID. Berapa ID tadi? 16,800. Okey, tadi terlebih. Terlebih kena tolak. Berapa nak tolak tadi? 2,000 apa? 400. 400 Yes. Okey, 400. Okey, jadi berapa dapat nilai dia? 14,400. Bagus, 14,400. Okey. Berapa yang mana yang rekod 2 kali? 2,400. 2,400. Okey. Kalau pelajar nak buat jalan kerja, jadi cikgu kata 1,200 kali 12. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Cuma cikgu takut pelajar rekod kali kedua 14,400. Itu je cikgu khawatir. Jadi kalau cikgu pelajar gunakan kaedah saya ni, jadi pelajar dah tahu yang belakang tu akan rekod 2 kali. Okey. AS ke LS? Sewa dibayar. Sewa terlebih bayar. AS. AS. Okey. Nak tulis apa? Sewa prabayar. Sewa prabayar cukup. Tak payah tulis sewa dibayar prabayar. Nak tulis boleh tak? Boleh. Kalau tulis sewa dibayar prabayar pun boleh. Sewa prabayar pun boleh cukup. Okey, berapa nilai sewa prabayar?
2,400. 400. Okey, selesai. Okey, boleh? Boleh. Okey, alright. Saya terusnya. Okey, ada siapa nak tanya tak ni? Yang lain-lain ni boleh tak? Yuriko. Boleh, cikgu. Okey. Dah jawab. Okey, alright. Kalau cikgu laju sangat beritahu Ya, laju sangat beritahu. Okey, yang ketiga. Cuba tengok yang ketiga. Okey, yang lain cikgu padam dulu. Supaya tak nak confuse. Okey, berikutnya. Pembekal akan memberi komisen 2,500. Jadi pembekal beri kita komisen. Jadi kita terima. Jadi kena hati. 250 sebulan jika syarikat mencapai jualan melebihi 10,000. Setiap bulan syarikat berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Okey, dia berjaya. Jadi dia layaklah dapat komisen. Betul, layak dapat. Okey, jadi pelajar kalau dia layak dapat sebulan 250. Kalau setahun berapa? 3,000. 3,000. Okey, faham tak ayat dia? Faham? Faham Okey, sekarang pelajar bandingkan. Komisen diterima, yang sudah terima 1,800. Yang sepatutnya awak terima ialah 3,000. Ini yang sebenar. Okey, sekarang terlebih ke terkurang? Kurang. Kurang. Okey, terkurang. Terkurang berapa? 1,200. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 1,200. Yes, 1,200 rekod 2 kali. Bagus, pandai. Okey? Okey, jadi cikgu terus masukkan. Dalam belanja ke hasil? Hasil. Hasil. Okey, tulis apa? Komisen diterima. Commission. Bukan sewa, sorry. Cikgu tulis commission pula. Sewa pula. Commission diterima. Okey, apa konsep dia? ID. Berapa ID tadi? 1,800. Okey, tadi terlebih ke terkurang? Kurang. Kurang, tambah. Okey, tambah berapa? 1,200. 1,200. Okey, jadi berapa nilai pelajar dapat? 3,000. 3,000. Okey, selesai. Jadi yang nak rekod 2 kali? 1,200. 1,200. Okey, 1,200 nak masuk mana? AS ke LS? AS. CS. Okey, masuk dalam AS. Okey, boleh Okey, masuk dalam AS nak tulis apa? Komisen belum terima. Commission belum terima. Sebab dia hasil. Commission belum terima. Okey, berapa yang belum terima? 1,200. 1,200. Okey, selesai. Okey, alright. Okey, faham tak ni? Boleh buat? Boleh? Okey, alhamdulillah. Faham, Kalau cikgu. dah boleh, okey Okey, last cerita pasal belanja dan hasil. Okey, berikutnya. Duti atas belian. Okey, berikutnya Sekejap, cikgu padam. Okay, duti atas belian dikenakan 5% atas setiap barang import dari luar negara. Belian bagi bulan Jun 2018 bernilai 15,200 masih belum dibayar duti. Maksudnya apa ni? Duti belum bayar. Okey, belum bayar. Jadi duti atas belian. Kita jarang jumpa soalan tau. Biasa kita jumpa soalan yang terlebih terkurang ni mesti dekat akaun untung rugi. Belanja gaji, sewa, kadar bayaran. Betul belajar? Tapi jarang jumpa item yang dekat perdagangan terlebih dengan terkurang. Sepatutnya pun boleh. Sebab apa? Sebab dalam perdagangan pun ada belanja dan ada hasil. Jadi duti atas belian adalah belanja. Ingat. Okay, sekarang belajar. Apa jadi? Dia kata 5% akan dikenakan. Betul tak? Okey, berapa nilai yang belum kena? Belum kena ialah 15,200. Belum dikenakan cukai. Belum dikenakan duti. Betul? Okey, boleh tak kalikan? 15,200 kali dengan 5%. Berapa dapat pelajar dapat? 760. 300? 760. 760. Okey, alright. Bagus. Belajar cepat, belajar kira. Okey, 760. Jadi 760 ni apa? Ni belum dibayar duti. Belum dibayar duti. Jadi terkurang. Betul belajar? Jadi terkurang berapa? 760. Jadi 760 yang rekod 2 kali. Okey, faham tak ini? Faham. Boleh? Okey, jadi pelajar terus masuk ke mana? Terus masuk dalam perdagangan dan untung rugi dekat mana? Duti atas belian. Jadi pelajar jarang-jarang jumpa soalan macam ni Okey, jadi pelajar berapa duti atas belian? ID dia berapa ID? 6,000. Betul? ID dia 6,000. Sekarang nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah berapa? 760. Yes, 760. Jadi jumlah dia 6760. Okey, 6760. Okey, sekali lagi. Nak masuk AS ke LS?
Duty belanja ke hasil? Belanja. Belanja. Okey, jadi belanja. Belanja belum bayar. AS ke LS? LS. LS. Okey, jadi nak tulis apa? Duty atas belian belum bayar. Okey, bagus. Okey, semua LS kotak pertama. Mesti kotak pertama. Berapa nilai dia tadi? 760. 760. Okey, selesai. Okey, boleh cara asas? Faham. Nampak? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, jadi yang ini sebenarnya soalan-soalan ni cikgu dapat terus daripada soalan-soalan percubaan cikgu kumpulkan, jadikan sebagai latihan to be awak lah. Jadi awak dah nampak dah yang belanja dengan hasil, yang terlibat terlebih dengan juga yang terkurang. Okey, habis. Okey, ada tanya soalan tak? Ini jelas cikgu. Jelas Okey, kalau jelas kita pergi berikutnya susut nilai. Kita pasal susut nilai. Okey, sebut susut nilai, cikgu nak terangkan sikit. Cikgu terangkan dulu pakai slide cikgu laju sikit ni. Cikgu skip lah. Okey, sebut susut nilai. Susut nilai pelajar keikutkan ada 3 formula. Garis lurus, bagi berkurangan dan juga kaedah penilaian semula. Cuma dalam milikan tunggal, kaedah penilaian semula tak digunakan. Penilaian semula ni dalam soalan mana? Dalam topik Ekon Club dengan rekod tak lengkap. Nanti kita akan jumpa. Alright, yang fokus pada garis lurus dan juga bagi berkurangan. Pelajar kena tahu. Okey, apa tu susut nilai? Penurunan, kejatuhan, pengurangan nilai aset bukan semasa. Contoh kereta Protosaga ni tahun 1992. Pelajar. Okey, sekarang tahun 2021 harga dia tinggal 1000 je pelajar. Jadi dah jatuh harga. Dah jatuh harga. Okey, pelajar kena tahu 35,000 ni harga semasa dia beli. Ini dipanggil apa? Ini harga kos. Ini dipanggil harga kos. Okey, dah guna berapa tahun ni pelajar? 92 hingga 2021. Berapa tahun pelajar? Berapa tahun kereta ni? 20. 19. Berapa? 29 tahun. 29 tahun. Okey pelajar. Pelajar kena hati-hati pelajar. Salah pelajar kira. Pelajar kena hati-hati tau. Bila pelajar kira tahun, pelajar betul pelajar. 20, pelajar akan buat 2021 tolak 1992. Kalau pelajar, ingat. Kalau tahun, kalau hari, pelajar, tahun, hari dan juga bulan. Pelajar, bila pelajar buat konsep matematik ni, pelajar mesti kena tambah 1. Mesti tambah 1. Jadi 29 pelajar buat tadi salah. Jadi jawapan sepatutnya berapa? 30 tahun. Jadi pelajar kena hati. Faham pelajar Jadi kalau bulan pun sama. Jadi kalau bulan Disember 12. Bulan 6 pelajar bulan 6 ialah apa? Bulan 6 ialah bulan Jun. Betul tak? Jadi pelajar buat 12 tolak 6. 6 jawapan dia salah. Kalau start bulan Jun dia mesti 7. Jadi kena hati. Okey? Alright. Jadi pelajar 1000 ni ialah apa? 1000 ni adalah dipanggil sebagai nilai scrap. Dipanggil apa? Nilai scrap. Jadi pelajar kena tahu Okey, selepas 30 tahun digunakan, harga dia harga dia last ialah 1000. Jadi pelajar kena tahu. Okey, berikutnya. Okey, kenapa berlaku susut nilai? Keusangan atau peredaran masa. Jadi pelajar tahulah Contoh motor baru, lepas tu dah guna lama, dah raya cabut, dah berlaku susut nilai lah. Kedua apa? Teknologi lama. Mungkin dulu pakai mesin type je, sekarang dah pakai laptop. Jadi susut nilai dah berlaku kat situ. Okey, cara pelajar, susut nilai. Kalau ikutkan nota awak, cikgu ada bekalkan beberapa susut nilai kat situ. Okey, nak rekod dekat mana? Mesti rekod 2 tempat. Satu dekat belanja, dalam perdagangan dan untung rugi. Dekat akaun untung rugi, belanja. Mesti tulis apa? Susut nilai. Susut nilai ni nak ambil nilai yang mana? Susut nilai perabot, susut nilai kenderaan. Mesti ambil nilai yang awak kira. Formula garis lurus atau baki berkurangan. Masukkan. Berapa yang awak kira. Kedua, masukkan mana? Ini kali pertama. Kali kedua, mesti rekod dekat aset bukan semasa. Nak tulis apa? Susut nilai terkumpul. Apa susut nilai terkumpul? Susut nilai yang lama, campur susut nilai yang baru. Okey, yang lama ambil kat mana? Yang lama ambil dekat imbangan juga. Ada tak susut nilai terkumpul kenderaan? Susut nilai terkumpul perabot. Ada tak lama? Itu dalam imbangan juga. Tambah susut nilai yang baru. Yang baru mana? Dalam belanja yang awak kira tadi. Ini yang baru. Dapatkan, pelajar akan dapat jumlah susut nilai terkumpul yang akan direkod dalam PKP. Okey, itu penerangan dia. Okey, pelajar tengok sekali dulu. Okey, perabot 10,000.
Perabot disusun nilai 10% tau mengikut kaedah garis lurus. Okey, garis lurus. Garis lurus apa formula dia? Aset terus kali peratus. Okey, jadi susun nilai perabot kali rekod dalam belanja 10,000 kali 10%, berapa nilai dia? 1,000. Sekali lagi, masuk dalam PKK. Maksudnya susun nilai terkumpul. Apa formula susun nilai terkumpul? Yang lama campur yang baru. Okey, yang lama ada tak dekat susun nilai terkumpul? Tak ada, kosong. Kosong tambah dengan yang baru. Berapa yang baru? 1,000. Berapa dapat susun nilai terkumpul? 1,000. 1,000. Jadi tolakkan, pelajar akan dapat 9,000. Okey, okey, yang kedua. Perabot 10,000, susun nilai terkumpul 2,000. Perabot disusun nilai 10% garis lurus. Garis lurus ialah kos kali dengan peratus, aset kali dengan peratus. Jadi berapa susun nilai? 10,000 kali 10%. Dia kena tahu. Okey, jadi berapa susun nilai terkumpul yang lama? Susun nilai terkumpul 2,000 yang lama campur yang baru 3,000. 3,000. Dapat 3,000. Bagus, 3,000. Ya. Okey, kalau kaedah baki berkurangan. Okey, perabot 10,000. Kaedah baki berkurangan. Okey, kat sini belajar formula dia ialah kos tolak susun nilai terkumpul kali peratus. Okey, kos ke susun nilai terkumpul ke sini tak ada. Tak ada. Okey, jadi 10,000 tolak dengan kosong. Kali dengan 10%. Berapa belajar dapat? 1,000. Okey, sekali lagi. Berapa nilai aset bekas masa? Susun nilai terkumpul. Yang lama campur yang baru. Berapa yang lama? Kosong. Yang baru? 1,000. Jadi jumlahkan 1,000. Okey? Dapatlah 9,000. Dan last sekali. Okey, kat sini ada susun nilai terkumpul 2,000. Maklumat tambahan, perabot disusun nilai 10% kaedah baki berkurangan. Kos tolak susun nilai terkumpul kali peratus. Jadi susun nilai perabot 10,000 tolak 2,000 kali 10%. Berapa dapat? 800. Sekali lagi, AS ke LM masuk mana? Susun nilai terkumpul. Apa dia? Yang lama campur yang baru. Yang lama 2,000 campur dengan yang baru 800. Berapa dapat susun nilai terkumpul? 2,800. Okey, faham tak konsep dia? Faham, cikgu. Faham eh? Okey, kalau faham pelajar, okey, kita fokus pada soalan aras tinggi terus. Yang cikgu bagi ni soalan aras tinggi ni. Yang tadi basic je. Okey, jadi pelajar lihat ni, susun nilai. Yang pertama, pemilik telah membeli lengkapan bernilai 6750 pada 1 Disember 2018 dengan menggunakan wang peribadi. Perkara tersebut belum direkodkan. Okey, jadi pelajar belum kira susun nilai dulu. Dia suruh lengkapkan ni dulu. Okey, yang pertama, bila dia beli lengkapan, apa kesan dekat lengkapan? Bertambah. Okey, lengkapan bertambah. Lengkapan bertambah 6750. Okey, alright. Okey, pelajar, satu lagi, menggunakan wang peribadi. Apa tu menggunakan wang peribadi? Tambah modal. Apa dia? Modal ke ambilan? Tambah modal. Modal, cikgu. Modal sebab dia gunakan duit dia sendiri. Dia gunakan duit dia sendiri beli aset, jadi itu modal tambahan. Kalau dia bawa balik daripada perniagaan bawa balik ke rumah, itu ambilan. Boleh berjalan? Jadi modal akan bertambah. Berapa modal bertambah? 6750. Boleh berjalan? Okey, maklumat tambahan 2 kali rekod. Pelajar rekodkan dulu. Okey, berapa nilai lengkapan? Kita terus buat. Lengkapan ialah aset bekas masa. Lengkapan. Okey, berapa ribu lengkapan tadi? 24,000. Campur dengan 6750, berapa dapat? 30750. Okey, dapat kos dia ialah 30750. Itu kos dia. Okey, faham? Okey, yang kedua. Apa kesan yang kedua tadi? Modal. Modal akan bertambah. Okey, berapa modal dia? Modal dia sebelum 20,000. 20,000 cun. Tambah dengan 6750. Jadi dapat 26,750. Okey, selesai. Okey, maklumat tambahan yang pertama. Okey, cikgu dah relatekan yang kedua. Okey. Lengkapan disusun nilai 10% menggunakan kaedah garis lurus. Polisi perniagaan menetapkan susun nilai dikira untuk setahun sekiranya aset dibeli dalam tempoh kewangan. Apa maksudnya pelajar? Berapa susun nilai dia? Boleh tak kirakan? Okey, susun nilai dia ada 2. Kalau ikutkan pelajar, yang ini yang lama. Ini yang lama. Lama. Ini yang baru. Okey, pelajar. Pelajar faham tak ayat dia apa? Dia sebut. Faham. Okey, yang baru cukup tak setahun? Tak cukup setahun. Tak. Okey, kenapa? Sebab dia beli bila? 1 Disember. Satu yang berapa bulan? Satu bulan. 1/12. Betul? Okey, jadi susun nilai dia kaedah apa? Garis lurus. Betul? Atas kos. Okey, tadi kali peratus. Okey.
Jadi pelajar, kalau pelajar tengok sini, berapa susut nilai dia? Tolong cikgu kira sekejap, berapa pelajar dapat susut nilai? Tolong cikgu kira. 56.25 cikgu. 56.25. Untuk yang mana? Yang baharu punya. Yang baru saja. Yang kedua-dua? Okey, yang baru saya. Okey, pelajar-pelajar dah kira dah. Okey, pelajar kira, yang lama pelajar belum kira. Okey, kalau yang lama berapa? Yang lama 10%, berapa dapat? 2,400. 2,400. Okey, yang baru berapa? 5625. 56.25. Okey, betul. Okey, dapat tak? Seperti rakan awak kira ni. Dapat tak? Respon sikit, dapat tak? Dapat. Dapat. Dapat tak? 5625 tu dapat tak? Macam mana dapat 5625? Tolong cikgu, apa dia macam mana dapat 5625? 6750 darab 0.1 Darab. darab dengan 1/12. Okey, alright. Bagus. Okey pelajar Okey, jawapan pelajar salah. Kenapa salah? Okey, jawapan pelajar ni jawapan biasa. Kalau biasa, kalau tak ada ayat ni. Kalau tak ada ayat ni, jawapan pelajar seperti yang pelajar kira tadi. Okey, ayat ni pelajar dapat tu, cikgu nak tekankan ayat ni. Saya rasa pelajar dah tahu dah kira macam ni. Ikut bulan pelajar dah tahu. Okey, ayat dia pelajar. Polisi peniaga menetapkan susut nilai dikira setahun. Susut nilai tetap dikira setahun. Sekiranya aset dia beli dalam tempoh perekanan. Tak kira lah sepanjang dia beli daripada 1 Januari sampailah 31 Disember, mana-mana dia beli dalam tarikh ini, pelajar, dia kira susut nilai ada anggap sebagai setahun. Walaupun dia kira baru sebulan saja. Betul pelajar? Kalau dia beli pada bila? Contoh dekat sini ialah 31 Disember. Satu hari je pun dikira setahun juga. Sebab apa? Ada ayat yang kat bawah ni. Polisi. Polisi. Kalau tak ada ayat polisi ni pelajar, tak ada ayat polisi ni, kira seperti berasaskan bulan. Okey, faham tak pelajar? Faham cikgu. Faham. Okey, jadi berapa susut nilai dia? Okey, berapa susut nilai dia? 3075. Okey, jadi pelajar campurkan terus, pelajar dapatkan ni jumlah dia. Berapa pelajar dapat? 30750 terus kali dengan 10%. Berapa dapat? 3075. Pelajar dapat 3075. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas Okey, jadi pelajar terus masukkan dalam belanja. Nak tulis apa? Susut nilai apa? Susut nilai terkumpul. Bukan Susut terkumpul. nilai lengkapan sahaja. Yes, terkumpul salah. Terkumpul dalam PKK. Jadi susut nilai lengkapan. Berapa susut nilai lengkapan yang tadi? 30750. Mesti buat jangka kerja kali dengan berapa? 10%. Okey, berapa dapat? 3075. Betul tak? Betul Okey, jadi pelajar-pelajar kena hati-hati kat sini Kena hati-hati. Okey pelajar, jalan kerja nak buat tak? Mesti buat tak jalan kerja? Untuk mendapatkan markah. Okey, pelajar, kalau pelajar buat terbalik 3057, betul ke salah? Salah. Salah. Tapi disebabkan jalan kerja ada, ini pun dikira betul. Dapat tak pelajar? Yang menyelamatkan apa? Jalan kerja. Sebab tu pelajar dalam peksa kita tak tahu jawapan kita betul salah. Jadi pelajar buat jalan kerja dah selamat jawapan awak. Jadi pelajar kena buat jalan kerja Setiap ada jalan kerja buat. Okey, selesai. Habis yang ini. Okey, ada nak tanya tak? Okey. Kalau yang bentuk peratus tu tukar kepada bentuk perpuluhan, dia jadi 0.1 dapat pakai tak cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Sama je. Okey. Okey. Boleh. Kalau kali dengan 0.1 pun boleh. Sama je. Dia 10% lah tu. Okey. Alright, ada nak tanya apa-apa? Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh Okey, kalau boleh cikgu nak terusnya perkara berikutnya ialah pinjaman. Okey, kita laju ni belajar ni. Belajar saya takut ni pelajar yang lain boleh ikut tak ni? Boleh cikgu. Boleh okey, rasanya pelajar dah kita buat pecutan kan. Mestilah laju sikit, nama pun pecutan kan. Okey, alright. Okey, pinjaman. Okey, cikgu terangkan sini. Okey, pinjaman ni pun banyak pertanyaan jugalah pada pelajar Okey, pelajar, pinjaman. Sebut je pinjaman. Pinjaman ni kategori apa pelajar? Liability bukan semasa. Yes, betul. Liability bukan semasa. Tetapi kalau pinjaman ni bertempoh, ada tempoh, ada pinjaman kita boleh dapatkan berapa setahun dia pinjam. Berapa pinjaman yang akan dijelaskan dalam masa setahun, kita boleh dapatkan. Dia pinjaman ini kena pecahkan.
pinjaman ini kena pecahkan kepada dua. Satu pinjaman dekat mana? Satu dekat LS, satu LBS. Kalau boleh, kita boleh kira pinjaman yang akan bayar setahun. Kalau tak boleh kira untuk setahun, tak boleh. Okey, jadi pinjaman termasuk LBS saja. Okey, macam mana nak masuk LS ke LBS? Okey, dia tengok tahun. Kalau perekonomian kita 2018. Perekonomian kita 2018. Jadi, yang akan dirangkap dalam LS ialah pinjaman yang kita akan bayar tahun depan, iaitu 2019. Setahun saja. Okey, yang manakala LBS akan bayar selepas LS, iaitu apa? Tahun berapa? 2020 sampailah hutang dia selesai. Sampai hutang dia selesai. Itu konsep. Okey, ini kalau 2018. Kalaulah perekonomian dia tahun 2021. Jadi sini dah tentu 2021. Betul pelajar? Okey, tahun berapa yang akan nak bayar untuk LS? Untuk tahun berapa? 2022. 2022. Okey, bagus. LBS untuk tahun berapa? 3 dan sampai selesai. Okey, bagus. Dan selesai. Bagus. Okey, itu konsep dia. Okey, kalau pelajar dah faham, sini senang. Okey, sekarang pelajar, cikgu ada bagi 4 jenis pinjaman. Okey, cuba lihat. Okey, pinjaman RM50,000. Apa maksud RM50,000 ni pelajar? Pelajar faham tak apa maksud RM50,000 ni? Pinjaman yang kita pinjam. Bukan yang kita pinjam. Pinjaman, baki pinjaman yang belum dijelaskan. Baki pinjaman yang belum dijelaskan. Okey, sekarang pelajar tengok soalan. Okey, dia kata pinjaman RM50,000. Pinjaman akan dijelas sepenuhnya. RM50,000 tadi akan jelas sepenuhnya. Pada bila? 31 Disember 2019. Jadi pinjaman ni nak masuk mana? LS. LS, betul. Jadi kalau tengok nota warna merah tadi, ini tahun 2018. Jadi semua 2019 akan settle. LBS dah tak ada lagi dah. Dah tak ada hutang lagi dah. Lepas tu tak ada masuk LS. Tak ada masuk LBS. Jadi pelajar, bagi contoh nombor 1 ni, pinjaman terus masuk dekat mana? LS. Tulis apa? Pinjaman. Berapa ribu? Terus masukkan nilai dia. LS kotak pertama RM50,000. Habis. Tak payah rekod 2 kali. Ini bukan terlebih ke, bukan terkurang. Tak payah rekod 2 kali. Ini kenyataan saja. Okey, faham tak? Faham? Okey, kalaulah soalan ni, contoh. Ini tak ada. Okey, jadi pinjaman tadi masuk mana? LBS. Pinjaman masuk mana? Okey, kita gunakan konsep ini. Pinjaman itu adalah LBS. Kalau tak ada apa-apa maklumat tambahan. Okey? Okey, ada pertanyaan setakat ni? Boleh ikut? Boleh? Okey, alright. Okey, jelas. Okey, bagus. Pinjaman yang kedua. Pinjaman matang pada 31 Disember 2022. Okey, pelajar. Matang. Apa maksud matang? Hutang akan selesai. Hutang akan selesai tahun 2022. Okey? Alright. Jadi, nilai baki hutang pinjaman dia, baki nilai pinjaman yang belum jelas RM240,000. Okey. Tengok maklumat tambahan. Pinjaman telah dibuat pada 1 Januari 2018 bernilai RM300,000. Jadi pelajar tengok. Okey, jadi pelajar, ada tak dia buat bayaran? Dia buat start pinjaman ialah RM300,000. Jumlah awal, asal pinjaman. Okey, berapa nilai yang sudah dijelaskan? RM60,000. RM60,000. Berapa ribu? RM60,000. RM60,000, berapa lama? RM60,000 ni dibayar dalam masa berapa lama? 1 Januari, tutup akaun 31 Disember. Berapa tahun? 4 tahun? Tahun saja, setahun. Maksudnya dalam masa setahun dia bayar sebanyak RM60,000. Betul? Okey. Sekarang pelajar yang mana nak rekod? Pelajar nak rekodkan RM240,000 ke pelajar nak rekodkan RM300,000? Yang nak rekod dalam mana? RM60,000. Tak dengar. Wilma, apa Wilma? Tak dengar Wilma. RM60,000. RM60,000, bukan RM60,000. Kita nak rekod mana? Dalam PKK. Dalam PKK kita nak rekodkan nilai dia bukan RM300,000. Kita nak rekodkan yang dalam imbangan juga. Berapa ribu? RM240,000. Okey, jadi pelajar kita tahu tak berapa setahun dibayar? Tahu tak berapa setahun dibayar? RM60,000. Okey, dapat. Okey, kalau tahu ini boleh dipecahkan kepada dua. Satu LS, satu lagi apa? LBS. Okey, jadi konsep dia sama macam tadi. Okey, ini tahun 2018. Jadi yang masuk LS mestilah tahun 2019. LBS ni apa? Yang masuk apa? Tahun 2020 sampai hutang dia selesai. Bila hutang dia selesai? 2022. Betul? Okey. Jadi LS.
berapa yang akan dibayar tahun depan? Setahun lagi dia bayar. Berapa nilai dia? Nilai setahun. 60,000. Berapa ribu? 60,000. 60,000. Bagus, 60,000. Mana cikgu tahu 60,000? Kan dia dah tunjukkan setahun dia bayar ialah 60,000. Jadi 2019 tahun 60,000. Okey, berapa yang akan dibayar pada LBS? 108 Okey, macam mana pelajar dapat? 240 tolak dengan 60 Yes, itu paling tepat. 240,000 terus tolak 60,000. 60,000. Berapa dapat? 180,000. Itu paling tepat. Jalan kerja yang paling mudah. Ada pelajar dia ikut tahun. Kira tahun pun boleh. Cikgu takut nanti awak kira salah tahun. 20 pergi 2022. Berapa tahun tu? 20 pergi 2022. Dua ke tiga? 3. Okey. Sebab cikgu dah beritahu tadi. Kena tambah satu. Betul? Jadi pelajar kena hati-hati. Ramai pelajar sekali pandang dia nampak macam dua je. Jadi bila kali dua, 60 kali dua, 120,000. Itu yang salah. Jadi pelajar jalan kerja yang tadi 240 tolak 60,000 itu jalan kerja yang terbaik. Okey. Jadi terus kita masukkan dalam jawapan ini. Okey, jadi pinjaman terus masukkan. Okey, untuk setahun saja berapa ribu? Pinjaman LS masih masuk sini 60,000. Dalam LBS terus masukkan pinjaman berapa ribu? 240,000. Tolak berapa? 60,000. Berapa pelajar dapat? Terus LBS kotak ujung sekali. 180,000. Okay, selesai. Okey, faham tak apa yang cikgu cerita? Faham. Okey, ya. Okey, ada nak tanya tak? Siapa nak tanya boleh tanya? Tak ada, cikgu teruskan. Jelas juga. Jelas Okey, tak apa. Nanti siapa yang mungkin ada yang tak apa tangkap, tak apa. Cikgu lepas ni cikgu terus bagikan recording. Jangan risau, nanti pelajar boleh tengok. Okey, alright. Berikutnya pinjaman yang ketiga. Okey, pinjaman ketiga. Okey. Imbangan juga dia sebut pinjaman MyBank matang Mei 2019. Pinjaman dengan Family Bank matang Jun 2021. Okey pelajar. Jadi pelajar maklumat taman dia tak sebut pun apa-apa. Jadi boleh tak dapatkan pinjaman untuk setahun? Boleh tak dapat? Boleh tak tahu berapa pinjaman dibayar dalam masa setahun? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pelajar kena hati. Kalau tak boleh, pelajar terus tengok tarikh. Okey, kita ada buat 2 kali pinjaman. Satu pinjaman dengan MyBank, satu dengan Family Bank. Okey, jadi pelajar kena hati. Jadi macam mana nak masuk ni LBS ke LS? Jadi pelajar tengok satu-satu. Pinjaman dengan MyBank. Okey, berapa lama lagi pinjaman kita? Kita punya akaun 2018. 2019 dah settle. Jadi masuk mana? Lebih setahun ke kurang setahun? Kurang. Jadi masuk LS. Okey, LS. Okey, berikutnya. Family Bank. 2018. Okey, 2021. Lebih setahun ke kurang setahun? Lebih. Jadi masuk LBS. Jadi soalan macam ni. Soalan macam ni dulu banyak keluar soalan macam ni. Tapi sekarang keluar banyak dekat soalan bahagian B. Yang tadi yang kita buat. Tapi tak apalah. Pelajar nak kena tahu semua ilmu ni lah. Kena tahu Okay, jadi pelajar terus masukkan dalam jawapan kita. Tulis apa? Pinjaman. Okay, berapa ribu pinjaman? 15,000. Pinjaman apa? MyBank. Sebab ada nama bank tu tulis. 15,000. Okay, dalam LBS tulis apa? Pinjaman apa? Family Bank. Pinjaman Family Bank. Okay, Family Bank. Okay, Family Bank. Berapa ribu? 8,000. Okay, ada nak tanya tak? Setakat ni. Boleh ikut? Boleh ikut je. Boleh. Okay, alright. Okay. Kalau dah boleh, last. Pinjaman kebat. Jadi kita tengok. Okay, pinjaman 44,000. Jumlah baki pinjaman yang belum jelas 44,000. Maklumat tambahan. Perniagaan membuat pinjaman 48,000. Ini pinjaman asal dia. Pinjaman asal dia berapa ribu? 48,000. Bermula 1 Ogos 2018. Bayaran pinjaman adalah bayar secara ansuran sebanyak 60. Pelajar? Okey, pelajar. Kalau sebulan dia punya pinjaman ialah 48,000. Okey, betul pelajar? Dia bayar dalam masa apa? 60 bulan je. 60 bulan. Okey, boleh tak cari sebulan berapa bayar? Boleh tak? Bagi dengan 60 lah.
Dia berapa dapat? Tolong cikgu. Sebulan berapa? 800. 800 sebulan. 800 sebulan. Okey, pelajar tengok. Okey, sekarang pelajar, kita punya akaun ialah 31 Disember. Dia buat pinjaman 2018 je 1 Ogos. 1 Ogos pergi Disember berapa lama pelajar? 5 bulan. 5 bulan. Betul. 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan. Betul. Okey, 5 bulan. Kita cek. Betul tak dia bayar? 5 bulan, sebulan dia bayar 800. Berapa dapat? 4,000. Okey, betul tak? Okey, pelajar betul. Betul tak dia bayar? Asal pinjaman 48,000. Sekarang tinggal 44,000. Tolak dengan 4,000. Betul? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, sekarang yang mana kita nak rekod sekarang? Nak masuk 48,000 ke 44,000? 44,000 yang kita kena pecahkan. Pecahkan kepada apa? LS LBS. dengan LDS. Okey. Boleh tak carikan nilai LS? Boleh tak? Okey, jadi masuk LS lah. Tulis apa? Kita akan tulis pinjaman. Okey, jadi kita dah tahulah pinjaman LS mesti setahun. Berapa setahun? 12 kali dengan 800 sebulan. Okey, berapa dapat? 7,200. 7,200. Okey, ada baki lagi tak? Mestilah ada. Baki dia berapa ribu? Okey, terus masuk dalam LBS. Pinjaman yang asalnya 44,000. Tolak dengan apa? 7,200. Yes, tolak 7,200. Berapa lagi pinjaman yang belum jelas ni? 36,800. Berapa ribu? 36,800. Okey. Okey, pelajar dapat tak pelajar? Pelajar faham tak apa yang cikgu cerita? Jelas juga. Jelas cikgu. Okey, boleh? Ni kita pinjaman. Pinjaman mesti keluar punya. Maklumat tambahan mesti keluar pinjaman. Dalam soalan cikgu, cikgu bagi kat situ, cikgu dah bagi ke soalan cikgu tu, cikgu dah bagi soalan penuh. Penuh dan jawapan. Jadi pelajar tak payah cari jawapan lagi dah. Semua jawapan cikgu dah bagi. Senang. Jadi pelajar, semua soalan cikgu ada pasal pinjaman. Jadi pelajar kena rujuk balik. Okey? Okey, selesai. Okey, berikutnya. Okey, kita nak belajar faedah atas pinjaman. Tadi kita pasal pinjaman, sekarang nak fokus pada faedah je. Okey, boleh? Boleh. Boleh Okey, alright. Seterusnya. Okey, pinjaman 45,000, faedah atas pinjaman ialah 500. Okey, apa maksud faedah? Faedah atas pinjaman ni belanja ke hasil? Belanja. Belanja. Kenapa macam mana tahu belanja? Sebab dia faedah atas pinjaman. So kita perlu bayar. Okey, lebih faedah atas lagi. pinjaman betul. Itu kalau faham maksudnya. Kalau tak faham, tengoklah debit ke kredit. Debit. Debit mesti belanja. Itu je. Betul? Itu je jelas Okey, maksudnya 500 ni apa maksudnya? Faedah yang apa ni? Boleh bayar. Sudah Sudah bayar. dibayar. Sudah bayar. Okey, cuba tengok. Cukup tak dia bayar pinjaman? Perniagaan membuat pinjaman 48,000 bermula 1 Ogos 2018. Kadar faedah pinjaman ialah 5% setahun. Okey, 31 Disember pergi 31 Ogos pergi 31 Disember. Cukup tak setahun? Tidak. Tak, berapa bulan? 4. 4 bulan je. Jadi kena kali dengan 4/12. Okey, macam mana nak kira? Okey, kirakan faedah atas pinjaman dia. Berapa dapat tadi faedah atas pinjaman? Faedah atas pinjaman dia adalah pinjaman asal dia nak ambil pinjaman 48,000 ke start dengan 45,000. Pelajar nak kira interest. Nak ambil 45,000 ke nak ambil 48,000? Nak kali dengan interest. Nak kali dengan 5%, pelajar nak ambil mana? Nak ambil 48,000 ke 45,000? 48,000. Ya, betul. Kita mesti, kalau pinjaman, kita mesti kali dengan faedah atas pinjaman mesti bernilai pinjaman yang asal. Boleh bayar? Okey, berapa nilai asal? 48,000 kali dengan 5%. Okey, sebab pinjaman dia tahun 2018 tak cukup setahun. Jadi kena kali berapa? Bulan. 4/12. Okey, tolong cikgu. Berapa dapat? 800. 800. Apa maksud 800 ni? Yang sebenar. Yang sebenar. Okey, sekarang cukup tak? Belum. Tidak cukup, terkurang. Terkurang guna konsep yang A tadi kita belajar. Berapa terkurang? 300. 300. Jadi yang nak rekod 2 kali ialah 300 yang rekod 2 kali. Okey, jadi pelajar terus masukkan dekat mana? Belanja. Nak tulis apa dalam belanja? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman.
Okay, kat sini cikgu nak masukkan dua jalan kerja. Jalan kerja yang pertama yang kita gunakan sebelum ni, ID tambah dengan terkurang. ID 500 tambah terkurang ialah 300. Berapa dapat jawapan? 800. 800. Okey, jalan kerja yang kedua, cikgu nak buat apa? Kita macam mana dapat 800? 48,000 kali 5% kali dengan 4/12 pun dapat. Cuma cikgu kalau guna yang kedua ni, cikgu kuatir sikit. Jadi kena hati-hatilah. Okey, jadi kedua, AS ke LS? Dah tentulah belanja belum bayar, dah tentulah mesti masuk LS. Nak tulis apa dalam LS? Faedah atas pinjaman apa? Belum bayar. Yes, belum bayar. Betul, belum bayar. Bagus. Panjang ayat dia Okey, berapa yang belum bayar? 300. 300. Sebab tu cikgu suka buat jalan kerja ni. Yang 300 yang kita akan rekod dua kali. 300. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, alright. Okey, jadi terusnya. Okey, trik pula yang kedua. Okey, pinjaman 10% 45,000. Faedah terjaman yang dah bayar ialah 3,000. Okey, maklumat tambahan tak sebut pun. Berapa faedah? Ada tak faedah? Dia sebut maklumat tambahan. Tak ada maklumat tambahan. Okey, jadi pelajar boleh tak kirakan faedah terjaman? Sedang mencari. Boleh tak kirakan agak-agak? Okey, berapa dia? Okey, berapa faedah dia? Berapa faedah dia? Berapa persen faedah dia? Faedah pinjaman berapa persen? Dapat tak? Berapa peratus? Berapa peratus? Faedah dia? Faedah atas pinjaman berapa peratus? 15% je. 15%. Macam mana dapat 15%? 3,000 per 45,000 dalam 100. Okey, bagus. Pelajar Okey, jawapan pelajar salah. Pelajar salah. Dia dah bagi dah pelajar. Tak payah lagi dah. Suruh ambil je. Berapa? 10%. Okey. Bila situasi macam ni pelajar, kenapa cikgu masukkan soalan ni? Sebab soalan ni tak ada maklumat tambahan. Ramai pelajar tak kira faedah tambahan. Dia tak kira. Dia tahu yang rekod 2 kali dekat maklumat tambahan. Tapi pelajar soalan macam ni tersirat. Jadi pelajar kena hati-hati. Tersembunyi. Pelajar kena hati-hati. Dia kira faedah. Jadi pelajar boleh tak kirakan pinjaman dia? Boleh. Faedah dia. Berapa faedah dia? Faedah dia pinjam 45,000. Jadi pelajar faedah yang dikenakan ialah 10%. Jadi boleh tak kirakan faedah terjaman? Boleh tak? Berapa? 45,000 kali dengan 10%. Berapa dapat? 4,500. Okey, 4,500 ini adalah yang sebenar. Ini yang sebenar. Ada tak yang sudah bayar? Ada, sudah bayar. Cukup tak dia bayar? Dah kurang. Terkurang. Kurang berapa? 1,500. Yes, 1,500. Jadi 1,500 yang rekod 2 kali. Okey, faham tak? Okey, jadi bila jumpa soalan faedah atas pinjaman, kena hati-hati. Kalau tak ada peratus, tak apa. Tengok dekat sebelah pinjaman dia. Ada tak peratus? Kalau ada, itulah peratus faedah atas pinjaman. Okey, jadi pelajar terus masukkan dalam belanja. Nak tulis apa? Faedah atas pinjaman. Okey, cikgu buat 2 jalan kerja. Jalan kerja yang pertama, ID tambah dengan terkurang. ID berapa ribu? 3,000. Tambah yang terkurang berapa? 1,500. Berapa dapat? 4,500. Okey. Jadi yang nak rekod 2 kali 1,500. Okey, atau jalan kerja lain pelajar nak buat, yang kedua ialah apa? Pelajar buat seperti yang cikgu kira tadi. 45,000 kali dengan 10%. Pun dapat juga 4,500. Okey? Alright. Sekali lagi, nak masuk mana? Tak lain tak bukan faedah atas pinjaman mesti liability semasa. Sebab apa? Belum bayar. Jadi tulis apa? Faedah atas pinjaman Belum bayar. belum bayar. Okey, berapa yang belum bayar? 1,500. 1,500. Okey, jadi dah tahu. Okey. Alright. Okey ni, boleh ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh Okey, alright. Okey, kalau boleh cikgu pindah sebab kita kalau boleh nak jumpa banyak ni lah, banyak situasi lah supaya pelajar faham. Okey, alright.
Okey, kalau hutang lapuk pelajar dah biasa. Pelajar, sebut hutang lapuk, apa kesan hutang lapuk? Rugi. Betul tak hutang lapuk? Apa kesan kalau sebut maklumat tambahan hutang lapuk? Apa dua kali catatan? Dua kali catatan dalam hutang lapuk. Apa kesan dia? Tahu tak? Apa dah rekod? Hutang lapuk. Bukan soalan ni cikgu tanya umum. Tak merujuk pada soalan ni. Kalau sebut hutang lapuk, apa kesan hutang lapuk? Dia mesti dua kali rekod. Apa dia? Tambah hutang lapuk, tolak akaun belum terima. Bagus, betul. Bagus. Yuriko bagus. Okey, jadi hutang lapuk akan bertambah, ABT akan berkurang. Betul tak? Itu yang biasa. Banyak soalan pelajar jumpa dah. Boleh? Okey, sekarang cikgu tak nak tanya hutang lapuk. Cikgu nak tanya hutang lapuk terpulih. Okey, pelajar. Cuba tengok. Okey, bank dia dah bagi hutang lapuk 6,000, akaun belum terima 20,000. Okey, seorang pelanggan telah menjelaskan hutangnya 2,000 dengan cek yang telah tertunggak sejak 10 tahun yang lepas. Okey, pelajar. Apa kesannya? Tolong cikgu. Hutang lapuk berkurang. Hutang lapuk berkurang. Okey, lagi? ABT berkurang. ABT pun akan berkurang. Okey, pelajar. Kalau pelajar jawab seperti ini, pelajar imbang tak imbangan duga awak? Imbangan duga semua dah bagi dalam soalan, semua dah balance. Sekarang imbang tak? Debit awak dah tolak 2,000, lepas tu awak tolak lagi dekat debit 2,000. Jadi pelajar tak balance. Betul? Jadi betul tak? Okey pelajar, dua-dua jawapan tadi salah. Dua-dua jawapan salah. Salah. Apa jawapan lain? Okey, tolong cikgu, apa jawapan lain? Wujudkan hutang lapuk terpulih. Okey, bagus. Wujudkan hutang lapuk terpulih. Kalau kita wujudkan hutang lapuk terpulih dekat kredit. Betul? Dekat kredit. Okey, wujudkan jadi 2,000. Okey, bagus. Okey, lagi? Lagi apa? Satu lagi. Jadi bila wujudkan, jadi kredit akan bertambah lah. Bertambah 2,000. Satu lagi? Hutang lapuk kurang. Hutang lapuk berkurang. Berkurang sebanyak 2,000. Okey, sekarang belajar imbang tak? Imbang. Debit awak dah tolak. Lepas tu kredit awak tambah. Imbang tak? Cuba tengok betul-betul. Tak. Tak imbang. Jadi betul ke salah? Salah. 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 Hutang lapuk tak ada kesan. Apa kesan dia? Cuba fikirkan. Bank tambah 2,000 kan cikgu? Yes, betul. Bagus. Bank tambah 2,000. Jadi bila pelajar kena ingat, hutang lapuk ni pelajar, customer kita, contoh customer kita dah meninggal dunia ataupun customer kita dah hilang, kita dah buang dah hutang lapuk tu. Customer kita dah tak nak dah, hutang lapuk tu kita anggap dah selesai dah. Pelajar, jadi pelajar hutang lapuk tu, itu hutang lapuk 6,000 tu, hutang lapuk yang tahun ini, yang tak boleh bayar. Sekarang ni dia boleh bayar, jadi tak boleh kategorikan lagi dah hutang lapuk. Dia memang ada butiran tersendiri. Apa dia? Hutang lapuk terpulih dekat asil. Betul? Okey. Satu lagi belajar. Dia buat apa? Customer yang dulu hilang tak bayar, sekarang dia dah nak bayar. Dia masuk. Dia bayar, dia bagi tu duit. Apa kesan dia? Duit kita akan bertambah lah. Betul? Lepas tu bank akan bertambah. Jadi pelajar kena ingat. Okey? Cikgu ulang balik. Kalau sebut je hutang lapuk terpulih, bank atau tunai mesti bertambah. Hutang lapuk terpulih mesti bertambah. Okey, kalau hutang lapuk je, hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk mesti bertambah, ABT mesti berkurang. Jadi pelajar kena hati. Jadi disimpulkan di sini, sebut je hutang lapuk terpulih, tak ada kaitan langsung dengan ABT. Tak ada kaitan langsung dengan hutang lapuk. Kesan dia apa? Bank dan hutang lapuk terpulih saja. Okey, faham tak? Apa cerita? Faham. Boleh okey, jadi buat nota belajar jarang-jarang jumpa, betul tak? Biasa jumpa hutang lapuk je. Tapi ada soalan SPM sendiri pun ada keluar. Okey, jadi pelajar terus masukkan dalam hasil hutang lapuk terpulih. Okey, berapa hutang lapuk terpulih? Asalnya tak adalah, kosong. Betul, sekarang kita wujudkan. Tambah berapa? 2,000. 2,000. Okey, berapa dapat? 2,000. Kalau ada hutang lapuk terpulih sebelum ni, tambahlah, dia akan tambah. Okey, sekali lagi. Apa kesan dia? Dekat aset semasa ialah bank. Okey, berapa nilai bank sebelum ni? 80,000. 80,000. Okey, apa kesan bank? Bank pun akan bertambah. Okey, bertambah. Berapa nilai bank? 82,000. 22,000. Okey, jadi pelajar, bila pelajar jumpa situasi seperti ini, pelajar kena plus minus dekat awaknya imbangan duga. Tengok, balance tak? Kalau tak balance, salah konsep lah tu. Pelajar kena gunakan konsep matematik. Debit, kredit mesti balance. Kalau debit tolak, kredit mesti tolak. Ataupun debit tolak, lepas tu dekat debit juga tambah balik, dia jadi balance. Pun boleh. Jadi gunakan konsep imbangan. Okey, selesai. Okey, berikutnya alat tulis.
Pelajar alat tulis kategori apa pelajar alat tulis? Alat tulis kategori apa? Semasa. Aset. Apa? Tak dengar. Aset semasa. Aset. Aset. Okey, lagi? Betul? Okey, salah. Alat tulis bukan aset. Alat tulis ialah apa? Belanja. Alat tulis ialah apa? Belanja. Belanja. Okey. Jadi buat catatan sikit. Alat tulis macam mana nak rekod? Sebut je alat tulis, mesti rekod dua tempat. Rekod kat mana? Okey, satu dekat belanja. Apa konsep belanja? Pelajar alat tulis dan rekod, tulis alat tulis awal, BB. Tambah dengan aset beli alat tulis yang baru. Tolak dengan alat tulis akhir. Jadi pelajar kena rekod. Okey? Okey, lepas tu berikutnya. Alat tulis kali kedua nak masuk mana? Mesti masuk AS. AS yang mana? Pelajar ambil yang akhir je. Akhir, yang sekali lagi, yang akhir, alat tulis akhir akan rekod dalam AS. Nak tulis apa butiran dalam AS? Inventory alat tulis. Kalau dalam belanja, nak tulis apa dalam belanja? Alat tulis sahaja. Tu je. Jadi kena hati-hati. Okey, jadi pelajar terus masuk sini. Okey, apa dia sebut dalam imbangan duga? Alat tulis 1 Januari. Ini ada alat tulis apa ni? Awal. Okey, alat tulis 320. Ni apa ni? Ini alat tulis baru. Baru beli. Okey, maklumat tambahan. Inventory alat tulis pada 31 Disember. Ini apa ni? Akhir. Inventory. Okey, boleh tak carikan nilai untuk belanja? Boleh tak cari nilai untuk belanja? 350. Bagus. Okey, jadi masukkan dalam belanja nak tulis apa? Alat tulis. Apa konsep dia? Awal. Berapa awal? 180. Tambah beli. Baru beli berapa? 320. Tolak akhir. Berapa akhir? 150. Okey, berapa dapat nilai dia? Tolong cikgu. 350. 350. Okey, kalau ada jumpa inventory awal, inventory akhir, inilah konsep dia. Tapi kalau tak jumpa inventory alat tulis awal, inventory akhir tak ada tulis, buat macam biasa je. Alat tulis masuk dalam belanja saja. Okey? Okey, berikutnya. Nak masuk ke mana? AS. AS nak tulis apa? Inventory alat tulis. Nak ambil mana? Mesti ambil yang akhir. Berapa yang akhir? 150. 150. Okey, 150. Cikgu buat 3 kolom. Tak payah buat 4 kolom. Okey, pelajar boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh? Ini kita buat satu persatu lah. Ini situasi-situasi yang kadang-kadang pelajar-pelajar jarang-jarang jumpa. Tapi kalau keluar pelajar tak tahu buat rugi. Padahal tak susah pun, senang. Okey? Okey, alright. Okey, ada lagi tak soalan cikgu itu? Ini ada tak? Soalan cikgu dokumen ada tak? Ada tak? Ada cikgu. Ada Dalam modul ada cikgu. Dalam modul ada. Sama tak? Ada kan? Oh, last. Dokumen last. Okey, ada. Last. Dokumen. Okey, sebut je dokumen. Okey, pelajar. Dokumen pelajar kena hati-hati. Okey, pelajar. Kita buat catatan sikit. Dokumen-dokumen yang famous. Buat note sikit. Dokumen-dokumen yang selalu keluar. Okey, yang pertama lah cikgu bagi tahu. Yang pertama ialah invoice. Sebut je invoice. Invoice, apa fungsi invoice? Apa fungsi invoice? Jualan atau belian kredit. Bagus. Jual atau beli secara apa? Kredit, hutang. Secara kredit. Bagus. Okey, pelajar. Okey, kedua. Nota debit. Untuk apa nota debit? Nota debit. Okey, nota debit tu adalah jual atau beli yang terkurang cas. Pelajar itu kalau dari definisi dia. Tapi dari sudut catatan dia sama konsep macam invoice. Konsep dia sama macam invoice. Pelajar kita anggap sebagai jual atau beli tapi yang terkurang cas. Right? Okey, yang ketiga. Okey, apa dia yang ketiga? Nota kredit. Okey, pelajar, apa tu nota kredit? Untuk apa nota kredit? Kontra nota debit. Lawan nota debit. Apa dia? Ulangan. Pecah. Ulangan jualan atau pulangan belian. Jadi pelajar tahu.
Pulangan atau belian. Jadi pelajar kena tahu. Okey, berikutnya. Okey, dah selesai yang ni. Okey, berikutnya yang keempat. Dia bersikit lah pelajar yang keempat. Okey, pelajar resit. Resit untuk apa? Bukti pembelian. Bukan pembelian. Terima atau keluar. Apa? Terima atau keluar tunai atau cek. Terima atau keluar tunai atau cek. Okey. Yang kelima. Bil. Bil tunai. Sebut bil tunai. Barulah bil tunai itu ialah apa? Yang pelajar jawab tadi. Jual atau beli. Secara apa? Tunai. Secara tunai. Okey, bagus. Okey, ini antara dokumen-dokumen yang selalu keluar. Okey? Alright. Jadi pelajar kita palusi satu-satu. Okey, jadi pelajar bila sebut-sebut ni pelajar jual atau beli, macam mana nak tahu jual ke beli? Pelajar kena ingat. Kalau pelajar pergi shopping kompleks. Okey. Pelajar dapat resit ke pelajar dapat beri resit? Kalau pelajar shopping beli barang, pelajar dapat resit ke pelajar beri resit? Dapat resit. Kalau dapat apa maksudnya? Kita beli ke kita jual? Beli. Jadi pelajar kena tahu konsep tu. Jadi kalau kita terima resit, kita guna konsep dia adalah beli. Kalau kita beri atau hantar resit, ataupun hantar invoice, ataupun hantar nota debit, nota kredit, dia adalah apa? Jual. Jadi pelajar kena tahu. Okey? Alright. Jadi pelajar kena tengok soalan ni. Nombor 1. Terima invoice bernilai 2,000 daripada perniagaan Hamadi masih belum direkodkan. Okey pelajar. Apa dokumen dia? Dokumen dia adalah invoice. Apa invoice? Jual atau beli secara kredit. Okey, sekarang isu dia jual ke beli? Beli. Okey, jadi nombor 1 ini apa maksud dia? Nombor 1 ini adalah beli secara kredit. Okey, apa catatan dia? Beli secara kredit apa catatan dia? Tolong cikgu. Belian dengan akaun belum bayar. Okey, belian bagus. Jadi belian akan bertambah. Okey, bertambah berapa? 2,000. Okey, satu lagi. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar adalah liability. Tambah 2,000. Bagus. Betul. Bagus. Okey, jadi pelajar terus masukkan. Belian. Berapa nilai belian? Belian sebelum ni berapa ID? ID kita ialah 40,000. Tambah berapa ribu? Tambah 2,000. Okey, berapa nilai belian kita? 42,000. Okey, sekali lagi ABB. ABB ialah apa? Kategori apa ABB? Liability semasa. Akaun belum bayar. Betul. Berapa nilai akaun belum bayar? Cuba pelajar tengok. ABB. 11,000. 11,000 campur dengan berapa? 2,000. Campur dengan 2,000. Okey, berapa pelajar dapat? Okey, ni kita guna 3 kolom Berapa ribu? 13,000. Okey, selesai. Jadi 2 kali rekod yang 2,000 yang rekod 2 kali. Okey, habis. Okey, ada siapa nak tanya? Boleh ikut? Boleh. Boleh? Okey, alright. Okey, kalau jelas berikutnya cikgu pergi. Yang kedua, nota kredit yang dihantar Laura bernilai 800 tertinggal rekod. Okey, apa dokumen dia? Nota kredit. Okey, apa maksud nota kredit? Pulangan. Okey, pulangan jualan atau pulangan belian. Okey, sekarang isu dia baca ayat ni betul-betul. Kita terima ke kita hantar? Kita hantar. Terima. Jadi kena hati-hati. Ayat ni dia terbalikkan. Nampak tak? Jadi pelajar, Laura yang hantar pada kita. Jadi apa? Kita terima. Terima. Jadi kalau kita terima, pulangan belian ke pulangan jualan? Belian. Terima beli. Jadi ini adalah pulangan belian. Yeah. Yes, bagus. Okey, apa kesan pulangan belian? Apa dia? Mengurangkan belian. Okey, mengurangkan belian. Okey, janganlah mengurangkan belian. Pulangan tu ada. Jadi pulangan belian akan bertambah lah. Mana pulangan belian? Pulangan belian adalah ini pulangan jualan, ini pulangan belian. Jadi pulangan belian sebelum ni dah pulang 300, sekarang kita pulang lagi. Pulangan belian akan bertambah sebanyak berapa? 800. Bertambah lagi 800. Okey, satu lagi. Apa kesan dia? Belian kurang. Okey. Belian berkurang. Belian tak payah berkurang sebab belian nanti pulangan tu akan tolak belian. Belian tak payah tolak lagi belian.
Faham tak? Apa lagi satu? Pelajar, dah tentulah apa? Mestilah ABT ke ABB? Kita pulang pada pelanggan ke kita pulang pada pembekal? Pembekal. Pembekal. Siapa pembekal kat sini? ABB. Jadi ABB bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang 800. Okey, pelajar tengok konsep matematik. Imbang tak? Kredit tadi kita dah tambah, lepas tu kita tolak balik. Imbang. Imbang. Jadi kena hati-hati kat sini. Okey. Jadi pulangan apa? Pulangan belian. Berapa nilai pulangan belian sebelum ni? Sebelum ni pulangan belian ialah bernilai 300 eh. 300 campur 800. 300 campur dengan 800. Berapa pelajar dapat? 1,000. Okey, 1100. Betul? Okey, nanti kita tolakkan. Okey, sekali lagi. Apa kesan dia? ABB. ABB dah ada tadi. Kita dah buat. Tapi ada kesan lagi. Jadi, soalan sekarang pelajar, nanti pelajar tengok soalan SPM. Mesti ada satu soalan pelarasan atas pelarasan. Apa maksudnya? Pelarasan dia ada 2 kali. Jadi pelajar kena tadi. Macam ni lah. Jadi pelajar, tadi kita belum buat. Kita tolak lagi. Tolak berapa ratus tadi? 800. Okey, berapa nilai dia? Nilai dia bukan 13,000 lagi. Berapa dia dapat nilai dia? 12,200. 12,200. Okey, selesai. Okey, faham tak apa yang cikgu cerita? Faham tak tu? Boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh eh. Okey, berikutnya. Last. Last. Okey, resit. Resit. Okey, apa fungsi resit? Terima keluar. Okey, bagus. Okey, terima. Kita keluarkan tunai atau terima tunai. Kita keluarkan cek atau terima cek. Bernilai 400 bagi promosi baru ditemui. Pelajar. Dia baik maksudnya apa? Promosi ni kita bayar ke kita terima? Promosi kita bayar ke terima? Promosi ni belanja ke hasil? Bayar. Belanja. Promosi ialah belanja. Jadi belanja dia adalah kita kena bayar. Jadi belum rekod lagi, belum rekod. Kita belum bayar sebab resit dia baru kita jumpa. Jadi apa kesan dia? Apa kesan dia? Tambah promosi. tolak Promosi tunai. akan bertambah. Bagus. Promosi akan bertambah 400. Sekali lagi tunai. Tunai bertambah ke tunai berkurang? Berkurang. Berkurang. Okey pelajar. Sekarang dia tak sebut cek ke, dia tak sebut tunai kan? Jadi kita angkat tunai lah ni. Okey, alright. Jadi pelajar, imbang tak? Debit tambah 400, tolak balik 400. Imbang tak? Imbang. Imbang. Okey, jadi pelajar betul. Pelajar buat. Jadi promosi adalah kategori apa? Promosi adalah belanja. Okey, berapa nilai promosi sebelum ni? 1,000. Tambah dengan 400. Berapa nilai dia sekarang? 1,400. 1,400. 1,400. Okey, kolom kedua. Biasa belanja kolom kedua. Okey, sekali lagi. Dekat mana? Tunai. Tunai dekat mana? Aset Cash. semasa. Okey, berapa tunai sebelum ni? 2,000. Tolak 400. Berapa pelajar dapat? 1,600. 1,600. Okey, selesai. Okey, boleh? Boleh. Okey, Boleh. alright. Okey belajar ni banyaklah penyata kewangan ni kalau kita belajar dulu berbulan-bulan kita belajar. Kan hari ni dalam masa kurang daripada 2 jam banyak benda dah kita jumpa. Sebagai refresh lah, sebagai refresh. Kalau betul-betul nak cikgu nak detail satu-satu, lama belajar 3 jam pun tak cukup. Okey. Jadi pelajar sikit lagi pelajar, sikit lagi. Okey, dekat pelajarnya buku tak ada, tapi dekat pelajar tengok skrin je, tengok skrin je. Tengok skrin. Boleh? Nampak tak skrin depan? Boleh Okey, Nampak, jadi pelajar cikgu. tengok. Okey. Ada masa sedikit lagi ni pelajar lihat. Okey, sekarang dia dah bagi maklumat. Okey, maklumat tambahan. Jualan tunai 850 telah digunakan untuk membayar sewa rumah kediaman pemilik. Perkara ini belum dicatatkan. Okey, nak rekod kat mana ni pelajar? Apa dia? Baca Tambah ayat tu. ambilan, tolak jualan. Okey, tolak jualan 850 tambah dengan ambilan. Okey, tengok konsep matematik. Imbang tak? Tengok konsep matematik. Imbang tak? Tak imbang. Tak imbang. Okey, okey, mungkin ada salah. Okey, lagi jawapan lain? Jawapan lain? Jawapan lain? Tolak tunai. Tolak tunai. Tolak tunai imbang tak? Jadi ambilan tak payah. Jualan Ya. tapi kacau. Ha.
Okey. Ambilan tak bayar. Jadi tunai terus tolak 850. Okey, bagus. Pun salah. Pun salah. Apa jawapan dia? Tambah ambilan. Tambah ambilan. Ambilan mesti tambah. Ambilan mesti bertambah. Sebab apa? Untuk rumah kediaman pemilik. Ini untuk personal. Untuk kegunaan sendiri. Betul tak? Mesti ambilan. Jadi tambah berapa? Tambah sebanyak 850. Okey, alright. Lagi? Yang salah mana? Jualan salah. Jualan salah. Ya. Okey, jualan nak buat apa? Tak payah kacau. Tak payah kacau. Okey, apa kacau? Kita nak kacau kat mana? Tolak tunai 850. Okay, bagus pelajar pun salah. Ini betul. Salah. Okey. Dah tahu? Okey, ada lagi nak cuba? Tambah jualan. Okey, betul. Tambah jualan betul. Okey, kenapa jadi betul? Okey, cikgu terangkan. Baca betul, baca ayat betul-betul Dia jual secara tunai. Jual secara tunai dapat duit 850. Dia jual tunai. Betul. Okey, sebut jual secara tunai, jualan tunai. Apa dua akaun yang terlibat? Dan tentulah jualan tu sendiri. Jualan, bila kita jualan tunai, jualan akan bertambah lah 850. Betul. Satu lagi apa? Dapat duit. Duit tu apa? Tunai. Tunai 850. Tapi pelajar, yang dia ambil tu, dia bukan ambil jualan. Dia ambil apa? Dia ambil duit. Sebab dia nak bayar duit sewa. Boleh tak kita bayar dengan barang? Bayar duit sewa dengan barang. Boleh tak? Tak boleh. Mestilah dengan duit. Duitnya apa? Tunai. Jadi tunai tak bertambah. Kenapa? Sebab duit tu tak masuk dalam kedai. Duit tu tak masuk dalam bank. Duit tu apa? Dah digantikan dengan apa? Dia ambilan. Dia ambil duit. Jadi ambilan apa? Ambilan bertambah 850. Jadi jawapan dia apa? Jualan dah tetap berlaku. Jadi jualan dah bertambah. Jualan dah berlaku. Betul pelajar? Yang dia ambil ialah apa? Duit. Jadi ambilan akan bertambah. Okey, faham tak? Faham. Okey, boleh. Pernah keluar dalam SPM. Pernah keluar SPM. Jadi cikgu tunjukkan Okey, jadi cikgu tak payah rekod Jadi dah tahu jualan bertambah, ambilan akan bertambah. Okey, lagi sikit. Ada lagi tak? Ada sikit. Okey. Tak ada dekat modul awak dekat modul cikgu je. Okey, nilai kos kenderaan adalah termasuk kos membaiki kenderaan berjumlah 5,800. Okey, ni apa ni? Nilai kos kenderaan termasuk kos membaiki kenderaan berjumlah 5,800. Apa ni maksudnya? Apa kesannya? Tolak kenderaan, wujudkan kos membaiki. Bagus. Okey, kenderaan akan tolak. Tolak berapa? 5,800. Jadi pelajar, kalau kita nak tambah dengan masukkan dalam kenderaan, maksudnya kenderaan baru. Kenderaan tu kalau kita beli baru kenderaan tu akan bertambah. Tapi kalau kita repair, membaiki je. Kenderaan tu bertambah tak? Kenderaan tak bertambah. Kita baiki saja. Jadi butiran dia apa? Kos. Apa ni? Bukan kos, tak payah tulis kos lah. Membaiki kenderaan saja. Membaiki kenderaan. Membaiki kenderaan tu ialah apa? Belanja. Dia apa? Masuk Belanja. Bagus. Masuk debit. Jadi tambah butiran baru, tambah 5,800. 5,800. Okey pelajar. Faham tak pelajar? Jadi kenderaan aset akan berkurang. Membaiki kenderaan akan bertambah. Okey, jelas tak nombor satu ni? Betul lah. Jelas. Okey, nombor dua. Penyelenggaraan bangunan adalah termasuk kos menaik taraf dan mengubah suai bangunan pejabat baru bernilai 100,000. Apa maksudnya? Menaik taraf dan ubah suai tahu tak? Lain tau. Beza dia. Okey, jadi pelajar kena hati tahu soalan. Premis tu ialah apa? Premis tu adalah bangunan kedai. Betul? Ni premis. Betul. Okey, premis. Okey, premis kita kalau baik pulih, kalau tingkap rosak kita baik pulih, betulkan tingkap. Tu tak ada apa-apa. Jadi itu kenapa kos membaiki. Membaiki ataupun baik penyelenggaraan. Sekarang belajar dia dah ubah suai, dia dah menaik taraf. Belajar, maksudnya apa? Dia tambah lagi bangunan. Jadi bila tambah lagi bangunan, ini pun premis juga. Jadi premis dah besar ke belum? Premis besar. Jadi premis mesti bertambah. Faham pelajar? Okey, jadi pelajar, premis bertambah berapa? 100,000. 100,000. Jadi bangunan tambah berapa? 100,000. Tapi 100,000 tadi dia dah termasuk kat mana? Dia buat apa? Dia masuk dalam kos penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni baik-baik boleh je. Jadi tolakkan. Dia tersalah masuk. Betul? Menaik taraf dah ubah suai bangunan. Ubah suai ni pelajar dia besarkan lagi.
Jadi pelajar kena tahulah. Pejabat baru. Jadi pelajar kena tahu. Okey, boleh tak? Faham tak ayat ni? Memahami. Okey. Kalaulah kereta, contoh kereta. Cikgu lukis sikit kereta. Pelajar kereta. Cikgu tak pandai lukis ni tapi bolehlah nampaklah keretanya. Pelajar Okey, ni kereta lah. Okey pelajar. Contohlah kita beli kereta Sporim pelajar. Sporim standard 15 lah. 15 inci. Nak cantik lagi. Kita ubah suai. Kita letaklah Sporim 18 inci. 18 inci. Besar lagi. Sporim lagi besar lagi cantik. Pelajar. Okey. Nilai kenderaan bertambah tak? Kalau kita ubah suai kenderaan. Bertambah tak nilai value? Kenderaan ni contoh harga dia RM50,000. Bila kita tukar Sporim, nilai kenderaan bertambah tak? Mungkin jadi tambah tak? Bertambah tak? Tak. Tambah. Kenderaan tak bertambah. Kenderaan nilai tak bertambah. Dia ikut harga beli. Pelajar tak tahu, pelajar tanyalah parent-parent pelajar. Pelajar kalau kita beli kereta RM50,000, tukarlah aksesori ke, tukarlah cat ke apa kan. Kita bertambah tak? Tak. Harga takkan bertambah. Harga makin berkurang. Pelajar. Boleh tak pelajar? Jadi pelajar kena hati-hati. Kalau ubah suai bangunan, ya bangunan akan bertambah. Sebab apa? Bangunan tu makin besar. Ada tak pelajar nampak kereta tu dia renovate ubah suai? Kereta ni kecil. Lepas tu tambah lagi aksesori, tambah lagi belakang. Ada tak? Ada dua tempat duduk, tambah lagi 4 tempat duduk pula. Ada tak? Tak ada pelajar. Tak ada. Kalau macam tu pelajar tak lulus pelajar. Pelajar apa? Pergi JPJ, nak dapatkan pengesahan, memang JPJ tak akan luluskan. Boleh? Ada tak jumpa kereta kancil ataupun kereta Viva 4 tempat duduk sekarang dah jadi 6 tempat duduk? Ada tak? Tak boleh, tak ada. Faham darjah? Ubah suai kenderaan tak melibatkan penambahan kenderaan. Kalau membeli kenderaan baru, barulah kenderaan akan bertambah. Okey, jelas? Jelas cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Ini tiada cikgu. Apa? Tiada pertanyaan cikgu. Ada pertanyaan? Tanya-tanya. Siapa nak tanya, tanya. Tak ada? Tiada. Oh, tiada. Okey, jelas tak yang penyata kewangan ni? Jelas. Okey, pelajar. Penyata kewangan, kalau pelajar tengok cikgu balik, cikgu bagi soalan, berapa banyak cikgu bagi soalan penyata kewangan? Pelajar tengok. Penyata kewangan 1, cikgu bagi. Lepas tu pelajar nampak tak? Cikgu dah mudahkan apa? Cikgu dah mudahkan, pelajar tengok soalan tu. Apa yang cikgu dah mudahkan? Atas soalan, bawah jawapan. Senang je nak tengok. Betul tak? Nak ulang kaji senang. Sekarang pelajar-pelajar ni, masalah macam saya belajar dulu, saya lama sangat belajar akaun dulu. Pelajar saya selalu nak buat latihan, saya nak jawapan. Kalau tak ada jawapan, saya tak nak buat. Betul? Sebab apa? Kadang-kadang nak semak, tak tahu betul ke salah kadang-kadang kan. Tu yang rasa tak seronok. Lepas tu cikgu buat apa? Modul cikgu dah bagi jawapan saya siap. Jadi pelajar-pelajar tak ni lah. Dan jalan kerja semua cikgu buat komplit. Jadi ada 5 soalan pelajar, cikgu buat 5 soalan, pelajar tolonglah buat. Pelajar tolong buat, dalam masa ni pelajar tak faham, nanti pelajar PM saya. Kalau pelajar tak faham, pelajar tunjukkan berapa cikgu soalan mana-mana, pelajar beritahu. Okey, boleh tak pelajar? Boleh? Okey, cikgu bekalkan 5 soalan. Pelajar cuba bawa pakai test pad yang praktis macam cikgu ajar tadi. Pakai 2 helai test pad, buat macam tadi, pelajar akan buat lebih cepat. Satu per satu. Tak faham, nanti tanya cikgu. Okey, cikgu bekalkan 5 soalan yang bagus. 5 soalan yang bagus, sangat bagus. Pelajar buat. Okey, jadi pelajar akan datang, kelas yang akan datang kali kedua, sesi kedua, cikgu terus nak masuk apa? Cikgu nak masuk rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap analisis. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Setakat ni tiada cikgu. Okey, jadi pelajar, cikgu tak boleh, kalau cikgu bincang soalan ni nanti lama sangat. Jadi pelajar cuba buat dulu. Pelajar tak dapat, cikgu, jawapan saya tak sama macam cikgu lah. Kenapa jawapan cikgu macam ni? Pelajar tanya. Nanti cikgu akan respon. Okey, jadi yang ada ralat sikit dekat soalan nombor 5. Soalan nombor 5, pinjaman dia ada ralat sikit. Pelajar cuba buat dulu, nanti cikgu akan berikan jawapan yang terbaru. Pinjaman yang terbaru. Okey, jadi itu sajalah untuk kelas hari ini. Terima kasih kepada pelajar hari ini join. Bagus. Pelajar ni 15 orang. Diharap ni pelajar ni terus fokus. InsyaAllah cikgu akan bantu awak untuk topik-topik yang berikutnya. Okey. Diharapkan hari ini kelas bermanfaat lah. Boleh follow tak cara cikgu ni? Ke laju sangat cikgu ni? Tak cikgu. Baik Boleh. cikgu. Boleh cikgu, cuma kami perlukan masa untuk menyalin nota-nota tersebut. Nota-nota? Salin? Berapa nota-nota nak salin? Kan cikgu dah bekalkan nota.
Ya, yang cikgu tulis-tulis tadi. Ada Oh, yang, biasalah. Kalau cikgu ngajar kat kelas pun ada whiteboard kan. Mestilah cikgu conteng. Betul tak? Kan? Okey, tak apa. Yang ini tak apa. Kan cikgu bagi recording. Sekejap lagi cikgu akan send recording. Jadi kalau mana catatan-catatan yang tertinggal tadi, boleh tengok recording. Okey? Cikgu, Yup. Cikgu Loretta tadi dia minta untuk kita bergambar kamera on. Boleh. Jom. Kita bergambar. Okey, sekejap. Okey, sekejap ya. Cikgu matikan share screening. Okey, sekejap Okey, sekejap. Cikgu matikan sekejap. Okey, nampak tak? Okey. Dah buka kamera semua? Oh, ada duduk asrama je. Duduk hostel. Ya, cikgu. Okey. Boleh. Cukup quorum tak ni? Ada 15 orang je, tak ramai. Okey. Okey, ready? Saya akan print screen hantar kat cikgu awak. Boleh cikgu. Okey. Siapa lagi tu? Nak buka tak tu? Nadia, Arika dengan Arif. Mungkin mereka tak pakai tudung cikgu. Okey, cikgu ambil gambar dulu Okey, ready? 1, 2, 3. Okey, ni yang pertama. Cikgu ambil 2 kali. Okey, sekejap ya. Cikgu ambil 2 kali. Cikgu send pada cikgu awak. Okey, kali kedua. Ready? 1, 2, 3. Okey, alright. Okey, alright. Jadi cikgu copy, cikgu akan send dekat cikgu Rita. Okey, alright. Okey, sebagai bukti awak. Oh, baguslah. Cikgu awak tak ada pun awak commit. Sangat bagus. Saya tak pernah jumpa dah pelajar macam ni. Tahniah lah. Pelajar, hebat. Hebat. Okey, alright. Okey, jadi akan datang kita akan jumpa lagi. Nanti cikgu Lorita akan hubungi saya lah. Okey? Alright, okey, itu saja. Terima kasih semua. Selamat malam. Okey. Okey, sama-sama. Okey, bye. Okey, sama-sama.